المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz Zul Ahmad bin Rahman kerana bacaan doa itu tadi. Sebelum slot ladab diserahkan kepada penceramah, izinkan saya menyatakan tajuk ladab kita pada pagi ini iaitu pelaksanaan PBD dalam PDPR. Maka majlis dengan segala sukacitanya mempersilakan Encik Muhammad Asri bin Ayub untuk mengendalikan sesi ladab guru-guru SK Kampung Jawa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati saudara pengerusi majlis, tuan-puan guru besar SK Kampung Jawa, staf-staf pentadbiran SK Kampung Jawa, pembaca doa ustaz, rakan guru yang spesial. Alhamdulillah dengan izin dan kurnianya pada pagi ini dapat kita bersama berkumpul, berkongsi ilmu, bertukar pendapat, bertukar fikiran tentang satu program berhubung kait dengan PBD, Pentaksiran Bilik Darjah. Terbang burung dari selatan di puput angin Sangga Bayu. Terima kasih atas jemputan. Mohon restu berkongsi ilmu. Jadi pada pagi ini izinkan saya secara ringkas untuk berbicara, menzahirkan tentang Pentaksiran Bilik Darjah. Kita nak berkongsi ilmu dan perkara ini bukan perkara baru. Saya tu cikgu di SK Kampung Jawa pun dah cukup memahaminya, cukup faham apa yang tersurat, apa tersurat tentang PBD ni. Sebab hari ni kita nak lebih memantapkan diri, kita nak bugar, nak menyuburkan balik pemikiran kita tentang Pentaksiran Bilik Darjah. Baik rakan-rakan pentadbir, guru-guru yang seperti sekalian, secara umumnya PBD ni kita kena perkasakan. Kenapa kena perkasakan? Sebab dia menjadi agenda negara pada ketika ini, saat ini, ketika ini dan pada hari ini. Untuk maklumat rakan-rakan, apatah lagi apabila UPSR dimasukkan sepenuhnya, apabila dimasukkan, kita kena tahu peranan kita sebagai guru apa. Banyak keluhan daripada guru-guru, ibu bapa yang menzahirkan rasa risau, resah, gundah gelana apabila UPSR dimasukkan. Apatah lagi ibu bapa yang menganggap apabila UPSR dimasukkan tak tahu hala tujuan anak mereka, dan guru pun beranggapan bahawa apakah akan berlaku pada ketika anak-anak apabila tak ada satu pentaksiran yang khusus nak menentukan aras pencapaian anak murid kita. Jadi tuan, kita kena tahu apa peranan kita hari ini. Jadi secara ringkas tuan, apabila UPSR dimasukkan, secara umum, secara tak langsung, kita kena perkasakan PBD. Kenapa kita kena perkasakan PBD ni, Pentaksiran Bilik Darjah? Sebab Pentaksiran Bilik Darjah ni, dia membina watak. Kalau ikut sumber naratif amalan kependidikan, KPM, Saf Naratif 1, 2 dan 3, PBD ni pentaksiran nak membina watak, membangun kasasiah. Yang ini yang kita kena faham, kita kena kaji, kita kena hadam betul-betul apa tu PBD. Baik, kita pun tak boleh nafikan UPSR ni. Memang sejak 87, dia cukup banyak kesannya, banyak manfaatnya pada anak murid kita, pada guru, pada sekolah. Tapi nak mengoptimumkan kemajadian murid pada hari ini, UPSR hanya melihat pada peperiksaan bertulis. Tapi nak melihat lebih lagi ke arah tu, sebab tu narasi baru amalan pendidikan ni, dia nak perkasakan kerana PBD ni menekankan perkembangan individu ni, setiap murid dengan pelbagai kecerdasan. Bukan sekadar peperiksaan tapi dengan pelbagai kecerdasan. Di mana peperiksaan tu sebahagian daripada PBD. Tapi kali ini dia nak perkasakan dengan lebih luas lagi. Dan untuk mana-mana rakan-rakan guru, apabila UPSR dimasukkan, PBD diperkenalkan, banyak kerisauan, keresahan yang melanda guru-guru, ibu bapa, dan yang tersuratnya rakan-rakan, apabila UPSR dimasukkan, berlakulah perubahan secara umum, secara langsung. Mana perubahan itu sesuatu yang sukar. Kita nampak memang sukar. Oh, apa akan berlaku? Apakah PBD ini boleh menjamin kemudian boleh? Dia nampak sukar. Tetapi apa yang dirancang tak sama dengan apa yang berlaku. Sebab tu UPSR dimasukkan, dia tak sama. Apa yang kita fikirkan tak sama dengan apa yang berlaku sekarang. Apatah lagi dalam norma baru hari ini. Perubahan akan mengubah cara pemikiran tinggal. Sebab tu bila PBD berkenalkan, secara langsung kita kena ubah minda kita. Kita kena ubah cara berfikir kita. Kita kena ubah cara kerja buat kita. Berhubung dengan pentaksiran ni. Fokus PBD untuk rakan pentadbir dan guru-guru yang saya hormati sekalian,
dia meraihkan kepelbagaian. Nanti kita akan cerita. Jadi semua murid boleh belajar, maknanya dalam PBD ni semua murid boleh belajar dan semua murid boleh diajar. Kita kena cungkil kemampuan murid ni. Ya. Dan dah pastilah nak mencungkil kemampuan murid, kita kena perlu banyak bersabar. Ya. Dan dalam PBD-nya perlu ada pelaporan sebab kita dah tak ada satu indikator yang jelas bagaimana nak mengukur kemenjadian murid ni. Kalau dulu kita nampak ABC ni, tapi sekarang tak ada. Jadi perlu ada pelaporan. Jadi pelaporan inilah dalam PBD satu maklum balas apa yang murid boleh buat. Jadi dalam PBD ni kita tengok apa yang murid boleh buat. Seterusnya rakan-rakan guru, sebelum saya pergi tentang lebih jelas, saya nak nampak biar tuan-tuan jelas buka minda tersurat tersirap pada begini. Dalam PBD kita nak membentuk kemenjadian murid, nak membina watak, membangunkan sesiah. Jadi kita kena galakkan dan ajar anak murid kita buat soal jawab. Banyak soal jawab sebab dalam kunci pengetahuan, bila bertanya kita akan banyak perkara yang kita akan tahu. Dan banyak perkara juga kita akan tahu. Sebab tu kita kena galakkan anak murid kita menyoal atau bersoal. Bertanya itu kunci kepada ilmu. Konsepnya banyak bertanya, banyak perkara yang kita akan tahu. Jadi bersoal jawab secara tak langsung meningkatkan kefahaman murid tentang konsep dan kemahiran. Kita pun yakin apabila menyoal dan bersoal jawab, apatah lagi hari ni kalau cikgu banyak bersoal, lebih banyak perkara yang cikgu akan tahu. Jadi semasa penerangan ni saya galakkan cikgu bertanya lah dari masa ke semasa. Apabila menyoal dan bersoal jawab, anak murid akan lebih faham dan tahu apa yang akan dipelajari. Itu maknanya pentaksiran diri. Sebab tu dalam PBD ni kita galakkan cikgu bersoal, murid bersoal, bertanya, bersoal jawab. Bukan dalam PDP tu sebenarnya bersoal jawab, tapi konsep bertanya soal jawab tu perlu diadakan dari masa ke semasa. Dan dalam PBD ni, sebab kita nak mengajar murid dalam pelbagai aras kecerdasan murid, pembelajaran terbeza atau differentiated learning, satu daripada kaedah yang sesuai. Satu daripada dia sudah banyak kaedah, cikgu dah guna kaedah yang hari ni pun dah cukup baik. Tapi salah satu kaedah yang paling sesuai untuk mentaksir murid dalam adalah pembelajaran terbeza. Apa yang cikgu dah buat tu mungkin dah betul. Ada kumpulan, ada aras kumpulan. Cuma mungkin namanya je cikgu tak jelas. Sebab tu kita galakkan pembelajaran terbeza. Sebab kita dalam kelas kita nak ajar murid yang berbeza aras pencapaian. Dan dalam PBD juga, kita nak mendapat maklumat, kita nak menyampaikan maklumat agar murid ni tahu apa yang ilmu dia akan pelajari, apa kefahaman yang mereka akan peroleh, apa kemahiran yang dia akan kuasai dan apa nilai yang akan diterapkan dalam diri. Jadi PBD ni memberi maklumat murid berkaitan dengan ilmu, kefahaman, kemahiran dan nilai. Sebab tu dia mentafsir pelbagai aras kecerdasan. PBD seperti yang sebut tadi, PBD dia nak membina watak, membangunkan sia-sia. Sebab tu dia ada kaitan dengan ilmu, kefahaman, kemahiran dan nilai. Dan makluman rakan-rakan guru juga, PBD ni perlu ada perancangan tahap penguasaan TP1 hingga TP6. Saya yakin rakan-rakan guru penasam takbir mulai tahun depan kita dah tak sebut dah berapa A dah. Kelas ni berapa murid, berapa ramai murid A ni dapat kelas ni, berapa ramai murid tahun 5 dapat A. Saya yakin sesungguhnya mulai hari ini dan akan datang kita akan lebih menyebut berapa TP yang kita akan peroleh. Berapa banyak TP yang anak murid kita boleh. TP berapa dapat, ibu bapa pun lepas ni saya yakin dia akan banyak berbicara tentang TP. Anak kamu TP berapa, sejauh mana perkembangannya, dia tak tanya dah A dah. Saya yakin. Perancangan TP tak perasaan perlu dari TP1 hingga 6 sebab dalam PBD memang ternyatakan TP1 ini, TP2 ini sampailah TP6. Ada cara dia. Yang penting nak melepasi tahap minimum kemenjadian murid mesti melepasi TP3. TP3 ni kalau secara umumnya murid tu tahu, dia faham dan secara langsung dia boleh buat. Mana dia tahu, faham, boleh buat. Jadi kita nak murid dalam PBD dia tahu apa yang dia belajar, dia faham dan dia boleh buat apa yang kita hasratkan berdasarkan PDP. Berdasarkan PBD. Jadi kalau tak dapat melepasi TP3, cikgu-cikgu kena ada perancangan nak bantu mereka. Sekurangnya apa perancangan? Kita yakin perancangan kita buat ni walaupun tak berjaya mengatasi keseluruhan murid, tapi yang penting cikgu dah ada perancangan.
kita merancang, Tuhan juga merancang. Tapi mungkin perancangan kita, murid tu tak dapat capai. Tak apa. Yang penting kita ada perancangan. Sebab tu dalam PBD, kita menitik beratkan juga perancangan nak bantu murid ni. Ya, sesungguhnya perancangan ni berjaya tak berjaya bergantung pada kemampuan, bergantung juga kepada cara kita mengajar, cara murid menerima dan akhirnya kita berserah juga pada Yang Maha Esa. Dan dalam PBD ni kita lihat kekuatan murid. Sebab tu PBD ni kita nak tengok kekuatan murid. Kelemahannya kita cuba atasi. Sebab tu dia nak membina watak, membangun kasasiah. Dan untuk maklumat juga yang paling penting yang ini cikgu, PBD ni sebab bila UPSR dimasukkan, ya dah pasti indikator yang sesuai kita nak gunakan apa. Kita dah tak ada kertas perpisahan. Ya, kita dah tak ada satu ujian setara, dah tak ada. Cikgu saya ulang balik, ujian setara tu tak ada. Jadi kita tak dapat menilai sejauh mana nak membandingkan murid A, murid B sampai murid seterusnya. Jadi dalam PBD cikgu, ya, cikgu lebih mengenali anak murid cikgu, ya, dan mengenal potensi mereka. Apabila cikgu melangkah masuk ke kelas yang cikgu dah ajar, cikgu dah tahu potensi anak murid cikgu dalam kelas tu. Sejauh mana mereka boleh menguasai apa yang cikgu akan ajar. Setiap guru begitu juga. Dan dalam PBD cikgu, sebab cikgu dah kenal anak murid cikgu, cikgu dah tahu potensi mereka. Walaupun dalam PDPR ni, PKP ni, ya, cikgu saya yakin, wah, cikgu dah tahu dah kemampuan anak murid cikgu. Walaupun cikgu tak pernah bersua muka dengan mereka, apatah lagi tahun 1, ya. Tapi cikgu dah tahu dah, cikgu dah pernah mendidik, mengajar, walaupun saat terlihat, tapi cikgu dah boleh kenal potensi mereka. Nah, sejauh mana ketepatan tu, itu kita ketepikan. Tapi cikgu dah nampak dah sikit sebanyak, ya. Dan jangan ragu-ragu cikgu nak letakkan tahap kuasa murid ni. Sebab cikgu yang mengajar, cikgu tahu kemampuan. Jadi jangan ragu. Selagi mereka boleh membimbing, cikgu letaklah TP yang sesuai, TP 6. Dan tiada orang boleh pertikaikan. Kalau cikgu letak TP 1, TP 2, cikgu mesti ada sebab. Kenapa cikgu letak TP 2, TP 3. Dan cikgu mesti ada sebab-sebab itulah yang akan menjadi evidence kenapa dia tidak lagi melepasi TP 3. Tapi cikgu jangan risau. Sebab cikgu yang mengalih. Sebab tu cikgu kena yakin. Nak letak TP 3 yakin. Walaupun yakin, tapi cikgu kena relevan lah. Bukan letak TP tu sekadar-kadar nak mengejar KPI. Wah, sekolah sasarkan TP 3. Jadi cikgu letak walaupun dia pada hakikatnya dia belum, bukan tak boleh, belum layak dapat TP 3. Tapi cikgu kena yakin dan pastikan keyakinan cikgu berdasarkan TP yang relevan, sesuai dengan aras kemenjadian murid. Dan cikgu kena ada integriti. Integriti ni mana cikgu kena letak dengan cara yang betul. Bukan sekadar nak melepasi syarat. Nanti masalah kepada guru yang akan menyambut anak murid cikgu tu. Sejujurnya, integriti itu cukup penting. Bukan kita menilai, bukan kita menghukum, kita kena menilai kemampuan anak murid. Konsep PBD juga, konsep kita menilai bukan menghukum. Jadi nanti kita akan bincang banyak perkara tentang ni. Itu yang tersurat dan tersirat tentang PBD-nya. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh tu, apatah lagi guru hari ni dia antara kisahwan guru bagaimana nak letakkan TP, bagaimana nak buat pelaburan. Itu kita akan bincang juga dalam tempoh masa ada ni. Saya nak cikgu faham juga maksud PBD itu yang sejelas-jelas. Jadi kecemerlangan dan kemenjadian murid hari ini apabila UPSR dimasukkan bertitik tolak daripada PBD. Jadi saya ulang balik, kecemerlangan dan kemenjadian murid bertitik tolak daripada PBD. Sebab PBD ini pentas belajar, ya, diwujudkan, dilaksanakan, dibina berasaskan standard. Ya, PBD ni dan nak dilaksanakan, cikgu nak melaksanakan dan belajar berdasarkan standard. Standard ni berdasarkan dokumen lah. Dah pasti standard yang ada ialah dokumennya, Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran, DSKP. Itu sumber utama bagaimana nak melaksanakan PBD. Sebab tu cikgu hari ni, cikgu kena mantap, kena mahir juga tentang DSKP. Nanti kita akan bincang tu. Dan fleksibel. Dan dalam DSKP ni dia standard. Satu Malaysia gunakan DSKP yang sama cikgu. Mana mungkin SK Kampung Jawa, SK Kelang, SK Kampung Jawa 2 dan SK lain gunakan DSKP yang berbeza. Semua subjek gunakan DSKP yang sama. Cuma
Fleksibel ni mana di SKP ni cikgu boleh ubah suai cara pengajaran cikgu nak sesuaikan dengan SKP. Bukanlah cikgu ubah konten dalam SKP, tapi ketika mengajar, cikgu gunakan DSKP ni sebagai sumber untuk cikgu melaksanakan PDP berdasarkan anak murid cikgu. Cikgu dah boleh tengok dah standard kandungan cikgu mana yang cikgu nak sesuaikan dengan aras pencapaian murid. Satu Malaysia gunakan DSKP tapi kita mesti ubah suai cara penggunaannya. Dan seimbang dengan semua murid layak belajar, semua murid layak dapat ilmu yang sama. Jadi PBD ni dia berdasarkan standard, fleksibel pada masa mana-mana cikgu yang boleh sesuai, cikgu boleh ubah suai cara penggunaannya dan dia seimbang. Seimbang semua murid layak dapat ilmu yang sama. Dan PBD-nya bersifat holistik. Holistik ni menyeluruh. So, kalau ada sebarang pertanyaan, tak kejelasan, ketidakfahaman, cikgu boleh bertanya. Jangan tanya kat chat, saya tak nampak, cikgu boleh tanya. Ataupun moderator ke pengacara boleh interrupt terus. Dari holistik ni maksud cikgu, maknanya holistik ni secara menyeluruh. Kita bukan melihat dari segi peperiksaan, kita tengok dari segi perkembangan di secara menyeluruh. M yang keempat, kalau ikut Dr. Amin Senin, mantan KPM kita, murid ni mesti ada M yang keempat. Selain dia baca, dia mesti ada M keempat. Itu manusiawi. Maksudnya ni membentuk kemajaran akhlak murid. Ya, kita nak selain dia murid ni berilmu, pada masa sama kita nak dia ada A. Kalau dalam peperiksaan tu, A yang ke-6. Ya, akhlaknya. Itulah manusiawi. Jadi ini antara isu yang kami peroleh ya, berdasarkan kajian tinjauan yang kami buat ni di PBD. Ya, kami buat kajian ni berdasarkan pada penaras PBD dan guru-guru subjek di sekolah-sekolah termasuk SK Kampung Jawa, mungkin juga sebagainya telah membuat. Kita dah buat kajian tinjauan di antara isu yang kami peroleh. Kami telah jalankan kajian ni kepada 700 orang guru di daerah Kelang. Kita nak tengok sejauh mana PBD ni difahami, apakah isu yang kita nak tengok. Jadi isu-isu ni lah kita akan cuba baiki dari masa ke semasa. Dan ini yang kita nak sampaikan pada cikgu hari ini. So, antara isu yang kami peroleh berdasarkan kajian tinjauan berdasarkan guru-guru daerah Kelang selama 700 orang, ya, kami debati isu yang pertama cara pelaporan PBD. Cikgu saya yakin apabila cikgu mengadakan ladap ini, saya yakin kita nak memantapkan diri kita bagaimana buat pelaporan. Jadi antara isu yang besar yang kami peroleh, cara pelaporan. Mana guru masih juga was-was, ragu-ragu, tak yakin, tak mantap bagaimana hendak menentukan TP murid. Dua isu ni berkait. Berdasarkan kajian tinjauan kami lah dua isu ni berkait. Sebab tu saya sebut itu, cikgu mengenali anak murid cikgu kena yakin nak meletakkan TP dan pada sama TP itu biar relevan dengan murid cikgu dan cikgu kena ada integriti ketika meletakkan TP. Bukan sekadar nak memuaskan hati ibu bapa, letaklah TP sekejap. Dia mesti ada integriti. Jadi, dua isu besar cikgu, apabila kita kecilkan lagi, kenapa cikgu masih tidak dapat menentukan TP dengan yakin, cara melapor dengan baik, bila kita congkel akhirnya, kita dapat isu yang ketiga. Salah satu sebab guru tidak dapat menentukan TP, mereka tidak merungkai di SKP. Saya tak kata cikgu Kampung Jawa, ni secara umum. Antara sebab bukan sekadar di Kelang, di Selangor, satu negara, ya, berdasarkan apa yang saya pernah buat, guru masih lagi kurang memahami bagaimana nak mengaitkan di SKP dengan PBD. Ini saya akan bincang secara umum. Dan ada tiga isu ni, maknanya kita akan dapat satu keputusan, ya, bagaimana nak menentukan TP murid dalam kelas yang muridnya terdiri dari pelbagai kejasan. Ini 4 isu yang kami peroleh. Jadi kita akan cuba bincang bersama dan cikgu kalau apa yang sampai kepada ini mungkin tak jelas juga ataupun Pak Cikgu bercanggah dengan berdua, cikgu boleh masuk, bertanya, interrupt dari masa ke masa. Tak ada masalah cikgu. Kita ingin berkongsi ilmu. Dan yang kelima cikgu, ini yang terbaru, PBD dalam PKP. Apatah lagi, sehingga bulan 9 ni kita masih lagi berkomunikasi PDP kita atas talian lagi sehingga 1 September. Itu pun difahamkan September ni diberi laluan kepada murid-murid tahun 5 dulu. Dan bagaimana nak betulkan TP murid dalam PKP ni? Kita tak jumpa murid, tak bersemuka, tak dapat melihat perkembangan mereka jadi bagaimana. Ya, itu antara isu. Jadi ada antara isunya, dia tak ikuti pembelajaran sepenuhnya. Macam nak bagi TP? Tugasan dah beri tapi dia tak berespon. Bagaimana nak bagi TP? Ini antara banyak pertanyaan yang kami akan cuba selesaikan. Kita akan cuba bincang bersama dia.
Dan mata pelajaran melibatkan kemahiran manipulatif dan psikomotor. Bagaimana nak letak TP-nya? Seni, PJ, RBT, TMK itu macam mana? Sebab dia melibatkan kemahiran. Dan boleh ke letak TP kosong dalam PBD? Ini 5 isu yang kita akan cuba bincang bersama pada begini. Kita kongsi bersama, menzahirkan pendapat. Ya. Mungkin apa yang saya zahirkan ni mungkin cikgu rasa kurang sesuai ke tempat, cikgu boleh bertanya dari masa-masa, tak ada masalah. Tapi seterusnya cikgu, apa tu pentadbiran? Sebelum kita pergi jauh tentang PBD ni, PBD ni dah pastilah pentadbiran bilik darjah. Bukan perpesaan, bukan penilaian, dia pentadbiran. Apa pentadbiran? Dan pentadbiran juga secara ringkas, secara yang umum besarnya, ya, dia ialah satu proses. Dia dah proses. Ya. Proses ni untuk mendapatkan maklumat, kita nak jalankan aktiviti PDP dengan harapan dapatkan maklumat, ya, daripada anak murid kita, daripada klien kita, dah pastilah anak murid. Seterusnya membuat hakiman. Daripada PDP yang kita buat tu, kita nak tengok sejauh mana murid menguasai apa yang kita sampaikan. Kita nak buat penghakiman berdasarkan professional judgment, dan kita nak tengok sejauh mana produk yang kita harapkan daripada murid ni berdasarkan maklumat, proses yang kita buat, kita nak tengok sejauh mana, ya, anak murid kita dapat menerima apa yang kita sampaikan. Jadi kita nak tengok prestasi mereka. Jadi produk ni hasil pembelajaran. Kita nak tengok sejauh mana. Jadi secara umum juga proses ni langkah, tindakan, operasi yang kita gunakan untuk mendapatkan hasil yang dikenal. Dah pastilah berdasarkan RPH. Maklumat evidence yang kita laksanakan berdasarkan PDP, PDPC ataupun PDPR. Penghemat ni kita menilai produk ni hasil pembelajaran. Ini secara umum. Dari secara ringkas juga, pentadbiran adalah satu proses untuk mendapatkan maklumat. Sebab tu saya kata dalam PBD, saya sebut tadi, TP3 tu dah tahu, faham, boleh buat. Jadi sebab tu dalam PBD, dalam pengajaran itu, ya, kita mengajar, kita dapatkan satu maklumat bagai tentang apa yang murid tahu. Dia bukan sekadar tahu dan dia boleh buat. Dan pada masa dia boleh amalkan. Itu konsep PBD. Jadi cikgu, mula cikgu bukan banyak, cikgu pun dah buat. Cikgu dah mengajar, cikgu dengan harapan objektif juga murid tahu. Dia tahu. Dan kita pada kita nak tahu, dia juga boleh buat dan boleh amalkan apa yang mereka pelajari. Itu konsep PBD. Jadi apabila murid tahu, boleh buat, cikgu buat keputusan tentang prestasi mereka. Jadi cikgu letak TP mana sesuai. TP3 tu dah cemerlang ke? TP3 dah cemerlang. Cikgu jangan anggap TP3 tak cemerlang. TP1, TP2 belum mencapai arah yang kita harapkan. Dia belum sampai asal dan kita jati. Tapi TP3 sudah cemerlang. Jangan anggap TP3 ni TP yang tidak meyakinkan. TP3 itu sebab dalam PBD, TP3 ni dah cukup bagus. Apa membezakan TP345 tak ada beza sangat. Ya, kalau cikgu tengok TP umum yang membezakan TP345, perkataan yang membezakan adalah kalau TP3 tahu, faham, boleh buat. TP4 maksudnya semua sama. Tahu, faham, boleh buat dengan beradab. Ditambah beradab je. TP5 tahu, faham, boleh buat, beradab, terpuji. Ditambah sikit terpuji pula. Dan TP6 masih juga perasa yang sama, tahu, faham, boleh buat dengan beradab misali. Cuma maknanya TP3 pun dah cemerlang. Yang membezakan ni cara kerja dia. Kalau 4 tu secara kerja, sistematik tak sistematik. Ini umum, semua nanti kita akan bincang. Ikut SKP. TP5, misali dia boleh dicontoh tak? Kerjanya kemas, menguati guru. Dan yang pasti TP6 yang terbaik. Dia boleh suri teladan, contoh untuk dicontohi. Dia ada M yang keempat tu, manusiawi. Tu beradab tuji. Tapi tak ada beza TP345. Jadi cikgu jangan rasa kecewa apabila anak murid cikgu dapat, alah TP3 je. Mana? Dari segi dia kefahaman dia, ilmu dia dah ada. Cuma dari segi kekemasan, sistematiknya, budi bicaranya, adabnya, itu yang kita kena baiki. Tapi dari segi ilmunya dia dah cukup cemerlang. Baik, dengan lain perkataan, pentadbiran adalah satu proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajar. Okay, cikgu, setakat ni jelas ya. Kalau cikgu tak jelas, boleh bertanya dari masa ke semasa. Baik cikgu, saya pun tak berhasrat untuk bercakap seorang. Saya juga akan bertanya secara umum kepada guru-guru yang ada dalam paparan ni, ada nama, saya akan sebut je lah. Ataupun saya minta
pengacara majlis ya menyebut beberapa orang guru untuk bantu saya menjawab beberapa soalan tentang PBD ni. Cuma PBD ni bukan perkara baru je. 2017 dah diperkenalkan, 18 diperkasakan, 2019 2017 diperkenalkan, 2018 dilancarkan, 19 diperkasakan. Jadi cikgu kena tahu dah sebenarnya. Cuma peranan kita sebagai guru apabila UPSR tidak ada ni. Jadi dah pastilah berdasarkan penerangan saya tadi secara umum yang tersirat, kita nak mengenal pasti perkembangan murid dari segi pengetahuan. Bukan pengetahuan dia, tahu faham boleh buat ni pengetahuan. Kita nak juga ada apa kemahiran yang mereka peroleh. Berdasarkan tahu faham boleh buat apa kemahiran yang mereka telah kuasai, kemahiran membaca, menulis, mendengar dan sebagainya. Dan apakah sasiah yang mereka kita hasratkan. Jadi kita nak mengenal pasti 3 perkara ni dalam diri murid tu. Pertama pengetahuannya, kedua kemahiran dan ketiga sasiahnya. M yang keempat tu. Mana setiap individu. Maknanya cikgu, kalau TP tu yang sedia ada je TP 1-2, murid mestilah bermula dengan TP 1, TP 2. Ya. Walaupun dia pandai macam mana, dia mesti mula dari bawah. Yang sedia ada, ya, kalau dia dapat TP 1, TP 2, cikgu kena beri perhatian. Sebab tu dalam TP 1 ni, dalam konsep di kanan ini, dalam PPD sendiri, Jagat Pendidikan Daerah Kelang, kita tak, cikgu beri perhatian pada murid yang dapat TP 1, TP 2. Kenapa dia masih tak boleh buat? Dia tahu faham je. TP 1 dia tahu, TP 2 faham. Kenapa dia masih tak boleh buat? Dan dapat TP 3 tu mesti boleh buat. Jadi cikgu kena beri perhatian. Cikgu, macam anak murid kita ini, murid yang paling lemah cikgu, murid pendidikan khas ke, minta maaf. Kalau cikgu tunjuk gambar KFC tu, dia tahu, oh ni KFC. Dia boleh sebut tak cikgu? Dia tahu, dia faham. Tapi dia boleh buat tak? Huruf K tu macam mana, F tu macam mana. Murid yang lemah lah maksud saya. Dia tahu, dia faham tu makanan. Tu dalam tu ada ayam, ada ayam goreng, pedas ke, tidak, ada burger dan sebagainya. Tapi dia boleh buat. Sebab tu murid yang dapat TP 1, TP 2, cikgu kena beri perhatian. Bagaimana dia boleh laksanakan apa yang kita ajar. Sebab tu cikgu, dan dapat TP 1, TP 2 ni cikgu kena ada perancangan untuk tingkatkan kemanjaan mereka untuk dapat TP 3 ke TP 4. TP 3 ke TP 4 lebih baik. Dan untuk lebih baik, cikgu jangan abaikan juga dapat TP 3 ni, apakah perancangan itu nak tingkatkan kemahiran mereka, kemudian mereka, agar mereka jadi yang terbaik. TP 5 dan TP 6. Beradab, terpuji dan beradab misali. Okay cikgu? Mana tu peranan cikgu? Yang penting saya ulang cikgu, beri perhatian terlebih dulu pada murid yang dapat TP 1, TP 2. Cikgu lebih tahu anak murid cikgu. Dalam PKP ni saya rasa banyak masalah timbul. Kita tak dapat bersemuka, kita tak dapat bimbing. Cuma mengharapkan peranan ibu bapa di rumah. Tapi sejauh mana ibu bapa punya peranan tu kita pun tak dapat nafikan dengan kesibukan guru-guru ibu bapa hari ni. Tapi cuba sebaik mungkin boleh cikgu. Cikgu, PBD merupakan sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan yang selari dengan kurikulum ni DSKP, dan selari dengan pedagogi pendidikan abad ke-21. Sebab tu dalam DSKP hari ini cikgu, kontennya telah diselaraskan, disesuaikan dengan pendidikan abad ke-21. Sebab tu timbulnya standard prestasi, standard pelajaran, standard kandungan yang berkaitan dengan PAK 21. Cuma cikgu nak menggayakan tu bagaimana? Ya, itu bergantung pada kemampuan cikgu lah. Cikgu, kita perlu, ini saya tak cerita panjang, nak memperkasakan PBD sebab apa yang ditaksir dalam PBD saya sebut tadi, dia holistik. Sebab dia mentaksir pelbagai kecerdasan, bukan melihat dari segi ujian penulisan. Kita juga melihat dia perkembangan emosi mereka. Pada masa sama juga kita tengok sasiah murid M yang keempat, manusiawinya. Ya, jadi kita nak lihat psikomotornya, pengetahuannya, efektifnya, sasiah, kognitif ni pengetahuan dia, efektif, sasiah, ada psikomotor, kemahiran. Semuanya terkandung dalam BSK. Baik cikgu, ini M yang keempat ni saya dah ceritalah. Okey cikgu. Apa yang ditaksir dalam PD? Sebab tu saya kata UPSR ni sebenarnya cikgu, kalau tak dimansuhkan pun, kita kena perkasa juga PBD sebab apa yang ditaksir dalam PBD menjadi pemangkin ke arah kecemerlangan murid dalam perpisahan. Sekarang SPM lah yang tinggal. Cikgu, bukan mana perpisahan tu dihapus ya. Dalam ujian bulanan, ujian mingguan, terpulang boleh juga. Nak buat ujian bertulis tak ada masalah. Cuma secara umum dia bukan menentukan kemanjaan murid perpisahan ni. Dia sebahagian daripada arah ke arah pentaksiran yang ada dalam PBD.
Sebab tu dia jadi pemangkin ke arah keseimbangan murid dalam peperiksaan. Okey cikgu. PBD ni cikgu, dah saya ulang balik, sebab tu kita menilai murid secara keseluruhan kerana PBD ni dinilai, ditaksir berdasarkan pemerhatian. Kedua, berdasarkan lisan. Ketiga, penulisan. Berbanding dengan peperiksaan, kita menilai murid berdasarkan ujian, penulisan. Mana murid boleh menulis, dapat markah cemerlang. Murid dapat jawab ujian dengan baik, dapat cemerlang. Sedangkan pada masa juga, apatah murid hari ni, kurang sangat nak membaca cikgu. Murid hari ni kurang sangat membaca. Dia dapat ilmu, dia ada ilmu. Tapi dia nak menyampaikan ilmu tu bukan dalam bentuk tulisan, mungkin dalam bentuk lisan, mungkin juga dalam bentuk aktiviti berkumpulan, baru nampak kemampuan dia. Lepas tu dalam PD kita melihat aspek 3 perkara ni. Ni juga kita akan bincang tu. Ada orang bertanya, kalau setakat lisan dia pandai, menulis tak pandai pun tak boleh jadi. Bukan tu. Dia dari segi pengetahuan lisan dia hebat. Kemahiran menulis tu yang kita tu asal dari kemahiran tu kita kena ada pengetahuan kemahiran. Dia ada pengetahuan, kemahiran menulis tu kita kena baiki, cuba atasi. Sebab tu saya kata tadi, tengok kekuatan dia dulu, kelemahannya cuba atasi. Saya ulang balik, cuba atasi. Cikgu ada murid, kalau ambil pesan, dia tak cemerlang juga. Tapi kalau bercakap, secara lisan, buat soalan kuis, wah dia boleh jawab. Sebab dia ada pengetahuan, cuma dia malas. Sebab tu cikgu, kalau dalam pesan, saya bertanya juga, adakah murid dapat 5B tu murid tak cemerlang? Adakah murid dapat 5C tu tak cemerlang? Adakah murid dapat 4A, 1B tak cemerlang? Sebab UPSR mengambil kira murid dapat A banyak tu cemerlang. Itu yang minda kita nak ubah tu. Bukan makna murid dapat 5B tak cemerlang. Cuma nasib dia ketika tu tidak menepati apa yang diasaskan oleh pentaksir, pemeriksa. Sebab tu kita jangan anggap 5B tu tak cemerlang. Ada murid dapat 5B, dia sebenarnya cemerlang tapi nasib dia tak ada. Sebab tu jangan menganggap A tu sebagai ukuran. Sebab tu juga kita nak melihat murid ni bukan sekadar pengetahuan, bukan sekadar pemeriksaan, tetapi dari segi aspek sahsiah dan kemahiran yang mereka ada. Baik cikgu, yang ini saya tak cerita panjang lagi, okey. Kita ringkaskan PBD you. Tadi kita dah masuk pentaksiran, ni kita kecilkan maksudnya. PBD lah satu pentaksiran yang dirancang you. Ni makna maksudnya cukup luas you. Dirancang ni apa, dibina apa, ditakbir apa, direkod apa, dilapor apa. Maksud PBD ni dah merangkumi semua aspek. Aspek yang cikgu aspek pembelajaran cikgu laksanakan dulu. Maksudnya, nak melaksanakan pelajaran cikgu, dia mesti bermula dengan perancangan. Apa cikgu nak rancang? Hari ni saya nak ajar apa Topik apa Di mana cikgu nak dapat semua ni? Cikgu kena rujuk RPH. Lepas tu dirancang, cikgu rujuk di SKP, cikgu bina RPH, dibina. Mana cikgu dah tahu nak ajar apa ini, cikgu rancang. Ini nak ajar subjek apa? Mana cikgu dapat sumberkan di SKP dan rancangan tahunan. Dan cikgu bina PDP cikgu tu berdasarkan RPH. Dan ditakbir, cikgu laksanakan PDP. Dan setiap PDP cikgu buat tu kita kena rekod dan buat pelaporan. Tu maksud PBD secara umum. Cikgu saya yakin cikgu faham maksudnya, tapi cikgu tak perincikan maksudnya satu persatu. Cikgu PBD ni juga, ya, ini sebab sekolah manah dia pasti dia tahulah sekolah manah dia lebih jelas. SK sekolah manah. PBD ni dah pasti juga berkaitan dapat dengan SKPMG2. Standard Quality Berikan Malaysia gelombang kedua standard 4. Jadi cikgu nak melaksanakan PBD ni, guru-guru khususnya dah mahir lah standard 4 ni. Ada 6 elemen yang diterapkan dalam SKPMG gelombang 2 ni standard 4. Ya, dah fokusnya pada PDP, pembelajaran dan pemudahsyaran. Jadi dia berkaitan dapat. Cikgu nak melaksanakan PBD, cikgu kena hadam juga SKPMG 2 ni standard 4. Sebab itu berkaitan dapat dengan pengajaran cikgu. Saya tak nak cerita pasal ni, cuma saya nak tunjuk secara umum cikgu. Kenapa saya kata berkaitan dapat? Sebab dalam SKPMG gelombang 2 standard 4, dia ada 6 aspek, 6 elemen. Aspek 4.1, guru sebagai macam mana cikgu sebut dalam PBD, dia sebut pentaksiran yang dirancang, dibina, ditakbir, dilapor. Sebab dia berkaitan lah, sebab dalam 4.1 guru sebagai mana cikgu nak rancang pengajaran cikgu tu. Dan guru sebagai pengawal. Pengawal mana cikgu nak laksanakan proses PDPR juga. Apa cikgu nak buat? Bagaimana cikgu nak laksanakan pelajaran cikgu dalam kelas yang murid dalam pelbagai. Guru sebagai pendor, pembimbing. Cikgu nak bimbing murid. Sebab tu semua berkaitan single yang ke-6. Murid sebagai pembelajar. Di mana kita nak murid main peranan.
Sebab itu SKPMG tu memang mereka rapat dengan PBD. Saya merujuk pada pegawai di jabatan, pegawai di BPH, pegawai BPK, dia kata memang berkaitan. Tampak sangat dia kata PBD ni memang berkaitan dengan SKPMG part 2 standard 4 ni. Dan pada masa juga PBD juga berkait dapat dengan kemahiran berfikir aras tinggi. Sebab tu saya kata dia selari kurikulum dan PA21. Hebat ni sebahagian daripada pendidikan abad ke-21. Sebab apa juga TP1, TP6 dibina berdasarkan aras kemahiran pemikiran ni. Contohnya TP1, sekadar tahu, dan TP2 faham. Cumanya TP1, TP2 sampai TP6 dia dibina berdasarkan aras pemikiran pembelajaran murid ni yang diperkenalkan oleh Bloom dan diperkasakan oleh Anderson. Yang maknanya kalau TP1 sekadar tahu je, mana murid sekadar tahu je. Yang ini yang kita akan bincang. Sebab tu dia ada berkait rapat dengan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, jadi kita akan bincang secara lebih lanjut. Ya. Yang penting juga murid mesti boleh buat. Ya, langkah pertama juga pastikan murid cikgu dalam kelas dia boleh buat. Baru fikirkan yang keempat, 5 dan 6. Juga secara umumnya juga PBD ni dia berterusan. Berterusan ni cikgu kena faham apa maksud berterusan cikgu? Berterusan ni cikgu saya nak jelas. Selagi cikgu mengajar, ada cikgu bertanya saya, cikgu ada tak setiap kali masuk saya kena buat peperiksaan, buat pentaksiran? Saya nak jelas. Berterusan ni maksudnya selagi cikgu mengajar, berlakulah PBD. Secara langsung ataupun secara tak langsung. Cikgu bertanya aja PBD. Cikgu memulakan PDP, mana murid hari ni kita nak belajar tentang apa? Murid jawab, mana berlakulah pentaksiran. Mana murid tahu apa nak belajar. Jadi cikgu berterusan tu maksudnya luas. Bukan setiap kali masuk kena buat peperiksaan, tak. Mana sekali cikgu nak dapat maklumat murid, mana berlakulah PBD berdasarkan apa yang cikgu sampai tu. Satu lagi, berterusan maksud cikgu. Dan ini cikgu kena jelas dan faham. Berterusan ni tak semestinya pada tahun semasa. Mungkin murid di tahun 1 dia tak cemerlang. Tahun 2, tahun 3 baru nampak kecemerlangan dia. Itu maksud berterusan. Di tahun 1 tak boleh, tahun 2 tak berjaya. Tahun 3 mungkin baru nampak perkembangan dia. Jadi maknanya dia berterusan dari tahun ke tahun hingga tahun 6. Lagi dia boleh belajar, lagi dia boleh bimbing. Cuma aras pemikiran murid mungkin berbeza ikut tahun. Tahun 1 dia belum matang, tahun 2 tak nampak lagi kemajuan, tahun 3 baru nampak. Mana dia tu masuk berterusan. Jadi cikgu jangan risau, berterusan ni bukan mana tahun 1 tahun ni mesti 100%, tiba-tiba tak. Mungkin ada, mungkin boleh, tapi ada juga yang tak boleh. Yang tak boleh tu mana kita serahkan, sebab tu perlu ada rekod perkembangan cikgu. Sebab berterusan ni, murid yang tak melepasi TP tu, cikgu murid tu kena buat rekod tu untuk serahkan kepada guru seterusnya. Guru tahun 2 tersambut pula. Betul ke dia tak boleh? Dia cuba buat, tak berjaya juga. Rekod dia dibawa dulu. Jadi itu maksud berterusan. Sebab tu dia perlu ada rekod perkembangan. Rekod perkembangan ni evidence juga. Evidence. Yang cikgu hantar data ke PBD tu pelaporan tahap keseluruhan. Tapi yang cikgu ajar dalam bilik darjah tu mesti ada evidence dia. TP-nya berapa. Dan evidence ni jangan jadikan satu bebanan juga. Evidence ni banyak cara cikgu boleh buat. Nanti kita akan bincang juga. Sebab tu dia berterusan. Dan bila berterusan, mesti ada rekod sejauh mana anak murid itu telah mencapai. Tak lepas tu, apa peranan cikgu berikut, apa tidak usul. Dan dia dirancang, dibina, ditadbir, direkod dan perlu dilaporkan. Itu maksud PBD secara umum dan ringkas. Okay, juga sekarang ada pertanyaan juga. Okay, kita nak kaitkan juga PBD ni dengan ciri utamanya. Sebab cikgu nak meletakkan TP, saya nak cerita dulu ciri. Ada 9 ciri juga. Cikgu selalu lupa ciri ni. Sebab ciri ni berkaitan dengan TP murid. Ciri utama PBD ni berkaitan bagaimana cikgu nak beri keyakinan untuk letakkan TP berapa yang sesuai. Cikgu, saya mulakan dengan TP ciri yang pertama. Dan saya yakin kalau cikgu faham maksud ni, lepas ni cikgu tak ada masalah dah untuk meletakkan TP. Cikgu, ciri utama PBD ni dirancang oleh guru. Cikgu yang merancang PDP cikgu berdasarkan aras pencapaian murid cikgu. Bukan aras, bukan cikgu main buat dia. Cikgu nak mengajar anak murid cikgu dah cikgu tahu apa nak ajar. Objektif apa dapat? Objektif tu yang cikgu buat berdasarkan kemampuan anak murid cikgu. Lepas tu cikgu menilai muridnya sendiri.
dan cikgu lebih mengenali anak murid cikgu. Jadi cikgu, bila cikgu melangkah saja, apa yang cikgu nak ajar tu berdasarkan aras perkembangan murid cikgu dah tahu dah. Berapa ramai yang perlu dibantu, berapa ramai yang perlu diberikan, berapa ramai yang perlu diberi pengukuhan. Mana cikgu menilai. Sebab tu cikgu, ciri utama PD ni cukup penting. Nanti cikgu akan nampak bagaimana nak besarkan TP berdasarkan ciri nombor 1. Ciri nombor 2 ni cikgu sama juga sebab saya sebut tadi. Bila cikgu dah nak menilai anak cikgu, cikgu kena rancang lah. Cikgu nak menilai anak cikgu, nak tahu TP dia, cikgu nak mengajar. Berdasarkan RPH, ada objektif. Jadi cikgu kena rancang lah. Bagaimana murid tu nak cakap dia? Mesti ada sistemnya. Ini saya tak nak cerita lah. Ya, sebab cikgu yang mengajar dia, cikgu tahu cara pengajar. Ni cuma dari segi TP, dari segi konsep ciri dia. Pertama, dia rancang cikgu dan dia ada sistem dia. Sistem tu pulang cikgu lah. Bagaimana cikgu nak mengolah PDP tu ikut kesesuaian nak cikgu. Bukan saya tentukan, bukan mentadbir tentukan. Cikgu nampak apakah cara yang sesuai. Lepas tu cikgu ada instrumen nak digunakan, apa peregodan cikgu buat, apa cikgu kena buat analisis sendiri, mana cikgu yang tentukan. Cuma ini semua bukan bebanan cikgu, semua cikgu dah buat. Cuma kita nak jelaskan lebih jelas biar cikgu faham. Dan yang ketiga cikgu, yang ni maksud berterusan tadi. Formatif maknanya cikgu laksanakan setiap kali cikgu melangkah kulit dia, cikgu dah laksanakan PDP. Berterusan. Dia laksanakan seiring dengan PDP atau PDP. Cikgu melangkah je mengajar, dah berlaku PBD. Lepas tu berterusan. Dan kenapa berterusan juga? Sebab kita nak kenal pasti tahap penguasaan murid. Okay murid, hari ni kita nak belajar apa? Okay murid, faham tak? Faham tu makna cikgu dah nak kenal pasti dah tahap penguasaan murid. Boleh buat tak? Siapa yang tak angkat tangan? Itu makna kita nak kenal pasti tahap penguasaan murid. Itu maksudnya formatif cikgu. Kalau sumatif ni pula, nak mengesan perkembangan, kemajuan dan penguasaan murid. Cikgu, sebab tu saya nak ulang balik. Dalam PBD, peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan akhir tahun dimansuhkan, ditiadakan. Maknanya peperiksaan setara tak ada. Macam UPSR tu dimansuhkan sebenarnya. Tapi dalam arti kata lain, cikgu nak buat ujian bertulis dalam bilik darjah ikut aras kemampuan anak murid itu tak ada masalah. Maksud peperiksaan ditiadakan ni yang tak ada peperiksaan setara. Maknanya sekolah kalau kamu jauh ni ada katalah tahun 6 ada 6 kelas, 4 kelas. Mana dalam 4 kelas ni kan muridnya terdiri daripada pelbagai aras kemajadian. Terdiri berbagai aras pencapaian murid yang berbeza. Jadi cikgu kena buat ujian bertulis ikut aras perkembangan anak murid cikgu. Yang cikgu ajar. Katalah kelas A cikgu Abu aja, kelas B cikgu Ali aja. Kan cara pengajaran muridnya berbeza, murid yang menerima kat ilmu berbeza, cuma topik yang sama. Jadi tak boleh buat ujian yang setara. Jadi kelas guru sendiri, cikgu sendiri yang menentukan apakah ujian yang sesuai, bukan nak buat setara keseluruhan. Terutama bila ada streaming kelas, takkan murid yang kelas hujung nak jawab soalan yang murid kelas pandai boleh jawab. Sebab tu kena buat soalan berdasarkan aras kemampuan anak murid cikgu. Sebab tu dibatalkan, dimasukkan di UPSR ni. UPSR dia menilai secara keseluruhan murid. Murid lemah kan terus tertinggal. Contoh, saya tak kata tak bagus je, itu contoh. Sebab tu sumatif masih juga boleh laksanakan. Okay cikgu, sekarang jelas ya. Kaedah, jangan menilai murid, jangan letak TP murid berdasarkan peperiksaan aja. Yang ini cikgu kena ubah minda. Dia tak boleh jawab juga. Saya dah bagi soalan 10 soalan ni, 3 soalan mudah dia pun tak boleh jawab. Macam mana saya nak letak TP 6? Contohlah. Saya bagi soalan peperiksaan ni, 10 soalan pun tak boleh buat juga. Saya bagi kerja rumah, 3 soalan pun tak siap. Jadi nak menilai murid jangan berdasarkan jawapan dia berdasarkan ujian menulis, ujian peperiksaan. Tapi kita boleh juga menilai murid ni, kemampuan dia, TP dia berdasarkan lisan. Okey Ali, cuba buat ayat. Saya suka makan nasi. Cikgu saya lisan dia boleh. Cuba tulis, mungkin dia lambat menulis. Mana dari segi ilmu dia boleh buat, kemahiran menulis lambat. Tapi ilmu dia tahu. Objektif kita hari ni murid-murid lah nak menulis satu ayat tunggal. Contohlah satu ayat tunggal. Siapa boleh buat ayat tunggal, cuba tulis. Dia boleh kalau menulis, sebab menulisnya lemah lah dia. Ayat jadi tonggang terbalik. Cuba buat secara lisan. Ali cuba buat ayat. Saya main bola. Betul tak ayat? Betul. Mana dari segi lisan dia dapat ilmunya ada.
semua kemahiran menulis, nak menterjemahkan dalam bentuk bertulis. Sebab tu nak menilai murid ni jangan lihat dari segi kaedah penulisan. Sebab tu saya ulang lagi, jangan menghukum murid. Kita menilai dulu, tengok sejauh mana. Kalau dia tak boleh buat, kenapa tak buat? Sebab tu kita menilai. Dia menulis tulisan cakap ayam. Bukan mana tulisan cakap ayam dia tak pandai. Cuma tulisan gaya tulisan kita. Cikgu kita sebagai cikgu pun tulisan berbeza-beza. Kita bukan melihat kecemerlangan diri kita berdasarkan tulisan. Ilmu yang kita ada. Murid dia tulisan cakap ayam. Tapi dalam tulisan itu ada ilmu, ada isi. Cuma kalau kita hukum, tengok awak tulisan macam ni macam mana nak dapat A. Tu mana kita hukum. Cuba kalau kita baca, wow, tulisan dia walaupun cakap ayam tapi ada ilmu yang disampaikan. Cuma pada masa kita rasa, okey Ali, lebih baik awak cuba ubah suai sikit cara awak menulis ni. Besarkan. Tulis dengan cara yang betul lah. Tu mana kita menilai dia, baru kita baiki kelemahan dia. Kita tengok kekuatan, kelemahan dia kita atasi. Itu PBD tu. Pemerhatian ni maksudnya, dia mungkin tak boleh buat bersendirian, dia perlu bantuan kawan-kawan. Jadi cikgu tengok dengan kerjasama dalam kumpulan apakah yang dia boleh buat. Tu mana dari segi pemerhatian pula. Sebab tu kita jangan lihat dari segi peperiksaan sahaja. Misalkan jelas cikgu, kalau tuan boleh tanya. Dan berdasarkan kriteria ni kita akan bincang dalam DSKP apa yang cikgu perlu faham. Dan dia menekankan perkembangan individu seperti sebut tadi, dia semua murid ada potensi untuk berkembang. Tahun 1 tak nampak, tahun 2 nampak, tahun 3 mungkin nampak, tahun 4 baru nampak. Jadi dia ada sentiasa boleh belajar dan sentiasa boleh dibimbing dan dididik dari masa ke semasa. Sebab tu ni, perkembangan individu. Mana beri peluang yang adil dan masa yang cukup kepada murid. Apatah kata PKP ni cikgu, kita yakin dalam 6 bulan pertama ni, terutama murid-murid yang lemah atau murid secara keseluruhan, cikgu yakin dia tak akan dapat kuasai dengan semua. Jadi beri ruang dan peluang. Ya, cikgu pun kena yakin lah. Saya dah ajar macam pun tak faham. Itu pun yakin juga. Macam mana dia tak faham? Pertama, kita tak dapat bersemuka dengan mereka. Kedua, mereka tak dapat bimbingan secukupnya dari kita. Tapi cikgu dah buat. Sebab tu juga dalam bimbingan yang saya buat bersama guru-guru, ketika PDPR juga, saya tak pernah menyalahkan cikgu ketika dia mengajar. Ada satu kelas yang saya masuk, muridnya ada 40 orang, yang datang kelas PDPR adalah 4 orang je. Saya kata cikgu teruskan PDP, sebab cikgu dah laksanakan kerja cikgu. Murid masuk tak masuk tu kita dah cuba minta parent dia, dah cuba minta murid ni belajar. Tapi dia mungkin pada hari tu tak ada kemampuan, pencapaian, mungkin gadget tak ada. 4 orang pun cikgu jalan. Yang selebihnya bagaimana cikgu nak atasi, tu maksudnya yang 4 cikgu dah ajar, yang selebihnya cikgu buat dengan cara kaedah yang lain. Mungkin cikgu boleh sampaikan kaedah lain pula. Cara offline. Sebab tu dalam PDPR ada 3 kaedah pengajaran. Online, offline. Satu lagi onsite. Onsite ni mana cikgu jumpa dia, beri kepada dia bahan tu. Walaupun secara tak langsung. Bagaimana cara nak menyampaikan maklumat tu, itu ikut kebijaksanaan cikgu. Mungkin dari WhatsApp, Telegram. Dan PDPR ni tak semestinya berdasarkan Google Meet. Dia mungkin dalam bentuk WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Ataupun cikgu bagi maklumat secara umum. Okey murid-murid, buka buku teks minggu depan, baca buku teks ni, fahamkan baca, nanti cikgu nak tanya. Itu pun satu set kaedah yang kita boleh sesuaikan ikut kaedah kita pada hari ini. Okey cikgu. Dan dah pasti saya ulang balik, kita nak melihat PBD ni secara menyeluruh. Ini saya tak boleh cerita balik lah. Okey cikgu, ada soalan cikgu sekarang ni? Cikgu, yang penting ni saya sebut tadi. Yang kita kena beri perhatian, murid dapat TP1, TP2. Kita cuba atasi kelemahan mereka. Pada masa sama yang dapat TP3 ni, jangan abaikan. Beri peluang mereka untuk dapat TP4, 5, 6. Sebab tu kita kena mempertingkatkan kekuatan pembelajaran murid. Yang lemah, kita cuba atasi kelemahan. Yang dah baik, kita tingkat lagi kekuatan pembelajaran mereka. Bagaimana mereka dapat jadi orang lebih beradab, misali beradab terpuji. Itu secara umum juga, kita belum rujuk di SKP lagi. Okey cikgu, ada soalan? Okey cikgu, kalau tak ada saya nak jelaskan. Bezanya PBD dengan UPSR, PBD kita melihat semua mata pelajaran. UPSR menilai kemampuan murid berdasarkan 4 subjek utama. Sains, matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Yang pelajaran lain bukan diabaikan, mana dipinggirkan seketika untuk melihat kesenangan murid ni. Kalau ada 4 subjek utama ni cemerlang, macam cemerlang, kita akan cemerlang. Yang ni kita nak ubah. Sebab tu kita kena ubah cara pemberian juga.
Cikgu pun yakin, cikgu dah berhadapan dengan murid cikgu dah bertahun-tahun mengajar. Anak murid cikgu mungkin tak cemerlang bahasa, tak cemerlang sains, tapi dia cemerlang dalam seni, cemerlang dalam co-curriculum, cemerlang dalam PJ. Tapi kita tak pernah anggap mereka ni cemerlang. Sebab kita masih menganggap dia boleh membaca, boleh tulis, tapi dia cuma tak cemerlang dalam subjek utama. Tapi dalam aspek lah agama dia cemerlang. Ada murid cemerlang agama. Seni, bakat dia melukis ada, tapi kita tak nampak. Sebab tu PBD ni kita nak semua mata pelajaran diberi peluang main peranan untuk mencari kekuatan murid. Lepas tu kita tak lihat 4, kita tak abaikan 4 itu. Kita juga beri perhatian yang sama pada 4, tapi pada sama yang lain juga kita kena beri perhatian. Lepas tu juga cikgu perasan tak, mulai tahun 2021, jabatan PBD melalui jabatan KPM telah meminta semua data PBD semua mata pelajaran. Saya ucapkan terima kasih lah pada penyelaras PBD sekolah. Walaupun saya rasa mungkin dalam tempoh PKP ni banyak perkara yang mungkin banyak kekangan, tapi berjaya mengumpulkan data untuk dihantar ke jabatan melalui PBD. Dan tahniahlah PBD Kelang antara satu-satunya PBD yang dapat mengumpulkan data bagi semua subjek ni. Dan saya ucapkan terima kasih lah pada penyarahan semua KP dan semua guru yang dapat. Macam mana cikgu laksanakan tu, saya yakin cikgu dah buat terbaik mungkin. Kita juga tahu ada beberapa kekangan, tapi sekurang-kurangnya hasrat PBD, hasrat KPM, hasrat jabatan nak melihat agar semua data ni diperoleh, diberkasakan untuk telah terlaksana. Tahniah itu. Tapi kita tidak melihat PBD ni ada 4 subjek, tapi cikgu lain pun kena main peranan. Masuklah seni, PJ. Seni pun nak tengok ke? Ada orang tanya. Bukan kita nak tengok dia pandai menulis, kita nak tengok ke sejauh mana kemampuan dia menguasai bakat, nilai yang ada tentang seni itu. Cikgu ada soalan cikgu? Okay, saya rasa tak ada soalan. Yang ni baru ada soalan. Bagaimana meletakkan TP? Okay, cikgu. Tapi itu sebagai pendengar umum lah, biar cikgu nampak kenapa PBD ni perlu diperkasakan. Rakan-rakan guru yang saya hormati sekalian, sebab tu dalam PBD kita kena letak TP, tahap penguasaan. Tahap penguasaan ni cikgu kena rujuk di SKP lah. Kena rujuk di SKP. Cikgu, bagaimana nak melaksanakan PBD? Yang ni saya ulang balik cikgu. Yang ini nak meletakkan TP. Ni saya dah sebut tadi ke? Tapi ni kita print sekali lagi. Dalam PBD 4 perkara cikgu kena beri perhatian di SKP. Sebab ni isu yang ketiga tadi, isu besar. Kenapa cikgu tak dapat meletakkan TP? Sebab dia tak yakin. Sebab mereka tidak merungkai dan merangkai di SKP. Rungkai ni bedah apa kandungan itu, bagaimana nak laksanakan dalam PBD. Rangkai, gabungkan balik. Berdasarkan aras kemampuan. Bukan cikgu rungkai, cikgu biarkan. Cikgu kena rungkai dan pastikan apa yang cikgu rungkai itu sesuai dengan aras perkembangan anak murid. Sebab tu yang kita rangkai. Sebab tu saya kata fleksibel. SKP ni cikgu boleh ubah sesuai cara bentuknya. Bagaimana nak sesuaikan ada. Sebab tu kita rangkai balik. Dan pasti juga buku teks. Jadikan selain SKP, buku teks sebagai sumber. Sebab buku teks ni adalah bahan sokongan. Dalam buku teks ni ada elemen-elemen yang berkaitan dapat dengan SKP dan ada elemen contoh bagaimana nak laksanakan pentadbiran. Buku teks adalah salah satu sumber rujukan yang paling baik. Bagaimana melaksanakan pentadbiran dari darjah. Cikgu dan pasti cikgu, SKP ni besar. Sebab tu cikgu rangkai balik dalam bentuk RPT, rancangan tahunan. Apa yang cikgu dapat dalam SKP ni, cikgu rangkai balik. Tulis dalam bentuk rancangan pengajaran yang cikgu dah kecilkan skop apa nak ajar. Ikut minggu, ikut hari, tarikh dan sebagainya. Dah pasti cikgu RPH kena sediakan. Kenapa perlu? Sebab dalam SKP MG2, RPH wajib dibuat. Guru sebagai perancang. Kalau tak ada RPH, jadi satu kelas besar. Sebab tu cikgu, ngajar tak mengajar tu lain cerita. Penting siapkan dulu RPH. Ngajar tak mengajar belakang kita bukan maksud cikgu tak ngajar. Kadang-kadang kita ada kekangan. Cikgu dah buat RPH, tapi ada kekangan nanti dapat cikgu laksanakan untuk mengajar. Sebab tu pentingnya cikgu siapkan RPH dulu. Mengajar tak mengajar, boleh laksanakan itu lain cerita. Tapi yang penting SPD. Kalau cikgu ada masalah, mungkin cikgu nak masuk ganti itu, dia dah nampak, wah ini cikgu nak ajar. Jadi itu perempuan boleh sambung. Sebab tu cikgu, saya ingatkan balik cikgu. Cikgu mengajar ke, laksana ke tak laksana, yang penting siapkan dulu RPH untuk pengajaran cikgu. Esok, minggu depan dan sebagainya. Cikgu dah ada perancangan.
Sekarang pun nak buat RPH senang cikgu. Online, ERPH. Copy paste je, ubah suai ikut aras perkembangan RPH terpulang bersekolah lah nak buat cara macam mana. Menulis, kalau time saya dulu menulis. Dah tak ada ERPH dulu. Dulu mana nak buat, kena tulis. Dah tengah tahunan pun kena tulis ataupun kena type. Tapi sekarang cikgu dah boleh dapat dengan cara yang lebih mudah. Bergantung pada sekolah lah cara macam mana cikgu nak buat. Cikgu, letakkan TP. Sebab tu saya kata cikgu, kena selari dengan DSKP. Okey cikgu, mari kita bincang. Ni saya tak nak cerita cikgu. Sebab saya dah cerita tadi. Cikgu, kenapa dia selari dengan DSKP cikgu? Okey cikgu, cikgu tengok ya. Nak meletakkan TP, selari dengan SKP, dan SKP dia ada standard kandungan, ada standard operasi. Sebab tu dia selari. Dan dia berdasarkan cikgu tengok nombor 3. Sekolah amanah ni confirm lah. Nombor 3 ni dia dah mahir. Berdasarkan OP, objektif pembelajaran dan KK, kriteria kerjaan. KK ni sekolah amanah dia cukup mantap. Jadi saya tak nak cerita pasal KK cikgu. Nak meletakkan TP kena rujuk OP, objektif pembelajaran. Pada masa sama juga, OP ni berkaitan dengan KK. Tapi saya tak nak cerita pasal KK. Saya nak cerita OP dulu. Sebab nak letakkan TP kena rujuk objektif pembelajaran. Kenapa cikgu? Sebab objektif pembelajaran ni berkaitan rapat dengan apa yang dihasratkan oleh pihak nazir yang tertulis tertera dalam SKPMG gelombang 2 standard 4.1. Guru sebagai perancang. Sebab tu juga nak buat objektif. Cikgu sebab tu kata PBD ni berkaitan rapat dengan SKPMG 2, berkaitan rapat dengan DSKP, berkaitan rapat dengan PUTET, berkaitan rapat dengan kemahiran berfikir. Sebab nak buat objektif juga, pertama kena set spesifik. Sekolah amanah dia dah faham ni, tapi saya jelaskan balik lah. Kalau saya salah, cikgu betul ya. So nak buat objektif mesti gunakan kaedah SMART. SMART ni bukan saya buat tu. Ini memang diperkenalkan dalam SKPMG 2 dia. Secara tak langsung dia ada tulis. Pertama SMART, cikgu nak buat objektif cikgu. Objektif ni mestilah khusus. Sebab tu cikgu kena rujuk buku teks, kena rujuk rancangan tahunan. Khusus ni apa yang cikgu nak ajar? Tajuk apa, tema apa. Jadi mana dapat tema ni cikgu pertama tengok standard kandungan. Dalam SKP ada standard kandungan. Standard kandungan ni memang jadi tajuk apa yang cikgu nak ajar. Kena rujuk pula standard pelajaran. Dikecilkan lagi. Dan measurable, mana boleh cikgu? Pastikan cikgu, objektif ni mesti boleh diukur. Cikgu, saya ulang cikgu, cikgu menilai murid cikgu sendiri. Cikgu dah boleh faham dah. Kalau saya bagi objektif ni, mesti dia tak boleh buat. Jadi cikgu kena buat objektif yang boleh diukur. Murid boleh menulis 10, contoh boleh menulis 4 ayat majmuk. Itu tinggi cikgu. Kalau murid pandai tak apa. Jadi kalau adakah murid satu kelas boleh buat 4 ayat majmuk? 4 ayat majmuk ni panjang. Jadi cikgu kecilkan dia. Murid boleh diukur ni maksudnya murid dan boleh kita nampak. Murid boleh menjawab 5 dan boleh 10 soalan. Itu boleh diukur. Kalau murid memahami apa yang disampaikan. Memahami kita tahu sejauh mana dia faham. Jadi dia tak boleh ukur. Jadi cikgu kena jelas. Mesti diukur ni mesti ada kata kerja yang boleh kita nampak hasilnya. Itu maksud itu. Dan pasti juga objektif ni yang ketiga, selain daripada khusus, cikgu dah tahulah apa nak ajar, dia boleh diukur, pastikan cikgu nak murid tu capai apa yang cikgu hasratkan, dan pastilah dia mesti mampu dicapai. Jangan buat objektif yang murid tak mampu capai. Ya, murid boleh menulis 2 ayat tunggal. Sebab cikgu yakin, anak murid cikgu setakat ni dia boleh buat 2 je. Kalau lebih daripada tak mampu. Murid boleh menulis, boleh menjawab 5 dari 8 soalan beri. 5 cikgu yakin. Ya. Mana kalau dapat 8 tu dah bonus. 5 tu dah cikgu punya cuma tetapan. Jadi boleh pastikan dia mampu capai. Jangan buat cerita yang murid tak mampu capai. Dan cikgu yang rugi. Bukan cikgu rugi, cikgu yang ada masalah. Tak capai hari ni, besok kena buat lagi. Jadi pastikan juga. Sebab tu biar objektif ni jangan banyak-banyak. Kecuali ada subjek tertentu. Ada subjek tertentu yang objektif ni kena tulis 2-3 sebab diikut TP dalam standard prestasi dalam DSKP tu. Itu yang kita akan bincang. Dan pastikan juga cikgu, objektif cikgu sebab kita nak tentukan TP murid, pastikan relevan. Ikut aras pencapaian murid. Cikgu yang mengajar, cikgu tahulah aras murid. Jadi jangan letak TP objektif yang murid tak mampu capai dan tak sesuai dengan aras pencapaian murid. Cikgu yang mengajar cikgu.
cikgu nak murid capai objektif cikgu, nak letak part TP mana. Jadi cikgu dah tahu dah. Jadi pastikan dia sesuai. Jangka masa cikgu, bila cikgu nak capai itu ni? Hari ni lah. Oh, saya yakin hari ni tak semua murid. Mungkin besok. Atau minggu depan baru dapat. Ada subjek tu, cikgu mengajar hari ni tak boleh capai hari ni. Kena habiskan semua tema, semua tajuk, baru capai TP. Itu dalam subjek tertentu. Sebab tu dia ada jangka masa. Bukan mana hari ni mengajar, hari ni saya nak murid saya dapat, semua dapat TP 3. Tak semesti cikgu. Jangka masa cikgu yang tahu dah. Sebab ada subjek, nak dapat TP, kena habiskan semua tajuk baru dapat TP. Ada subjek tu. Sebab tu dia ada jangka masa yang cikgu tahu macam mana menentukan masa yang sesuai. Tapi kalau ada soalan cikgu? Okay, cikgu, tak ada, kita teruskan lagi. Yang ini dalam SKPMU pun telah dinyatakan menyediakan pembelajaran sesuai dengan standard pembelajaran. Standard pembelajaran dalam mana dari segi. Sebab tu saya kata cikgu kena rungkai di SK. Okay, mari kita rungkai cikgu. Okay, mari kita rungkai. Sebab itu antara kelemahan guru ini, saya tak kata cikgu lemah. Ya, cikgu tahu di SKP tu, tahu kepentingan, tapi cikgu tidak cakna apa yang terkandung dalam di SKP tu. Dari hari ini cikgu saya minta cikgu cuba rungkai lah sebaik mungkin boleh. Saya pun tak terbaca juga dari kulit ke kulit, tapi kita rungkai apa yang kita mampu, apa yang diasaskan dalam di SKP. Sekurang-kurangnya cikgu kena tahu apa yang diasaskan. Sekurang-kurangnya cikgu kena tahu. Dalam SKP ni apa yang perlu ada. Cikgu ada soalan? Kalau tak ada, cikgu saya bertanya cikgu. Saya yakin kalau Manah semua dah mahir dalam SKP ni. Dah tahu, dah kuasai. Walaupun tak sepenuhnya, tapi dia tahu. Cikgu boleh saya minta respon sebab saya rasa saya bercakap banyak ni. Jadi saya minta respon pula daripada rakan guru yang ada. Pertama, cikgu saya bukan nak menguji cikgu tahu tak, tapi kita nak berkongsi ilmu. Jadi boleh tak saya dapat respon saya baca nama ni yang dekat paparan yang ada ni. Kalau salah, cikgu betulkan. Boleh tak saya dapat dari Cikgu Intan Diana je? Ada tak Cikgu Intan Diana bersama saya hari ni? Ada Cikgu Intan? Ada. Okey, Cikgu Intan. Cikgu ngajar subjek apa? BM, TMK dengan seni. Tahap? 2. Tak 2. BM, TMK. Cikgu pun dah nampak dah. 3 subjek berbeza ni, 3 subjek, 3 SKP yang berbeza. Cikgu saya yakin. Tapi kan Okay, Cik, saya nak tanya untuk masalah TMK ni memang banyak masalah untuk saya. Sebab sekarang ni saya dah masuk bab pengatur caraan. Jadi sangat susah untuk saya buat pengatur caraan ni untuk buat pentadbirannya lah untuk utamanya. Sebab murid majoriti memang tak ada komputer. Macam mana ya? Okey cikgu. Cikgu nak letak TP kan? TP berapa yang sesuai? Tahun murid. Okey, nanti kita akan bincang. Okey, nanti saya akan jawab respon tu. Itu ada tu, slot tu ada ni. Tapi sebelum saya jawab soalan cikgu, saya nak tanya cikgu dulu. Ya. Dalam SKP ada berapa standard? Sebut cikgu. Ada berapa standard? Kita nak rungkai cik. Kalau maksud standard tu apa ni? TP lah kan? 6 lah. Itu TP tu. Apa? Dua standard. Satu standard pembelajaran, satu standard kandungan. Okey, jawapan cikgu tu hampir tepat. Okey, terima kasih. Tapi terima kasih sebab saya nak dengar respon. Sebab dalam DSKP juga ada beberapa standard yang cikgu perlu hadam. Kena tahu sebab dia ada kaitan dengan TP. Dan sebab cikgu nak kait dengan TP TMK ni, cikgu kena tahu juga. Terima kasih Cikgu Intan. Minta maaf ya. Bukan nak mencari salah cikgu, semua nak berkongsi ilmu. Okey, Cikgu Siti Zaliha ada? Saya nama saya baca kat sini je. Cikgu Ya, Siti ada Cik Zaliha. Asri. Minta maaf Cikgu Zaliha ya. Okey. Cikgu mengajar tahun? Tahun 2. Wah. Cikgu ada berapa? Tahun 2 dah pastilah dia lebih tahu sebab PBD ni bermula dengan tahap 1. Cikgu ada berapa standard? Saya ingat cikgu lah, saya ingat cikgu. Saya ingat saya lah. Ada 4 standard. Tapi saya tak ingat lah.
Okey cikgu, mulai hari ni cikgu, kekurangan kena tahulah. Saya tak kata cikgu salah sebab saya kata cikgu tahu dia SKP. Sebab tu saya kata isu yang ketiga, cikgu tak rungkai, mana cikgu tak fahami secara mendalam. Cikgu, minta maaf juga, saya tak salah ke cikgu. Saya dulu pun begitu. Bila dah pegang, dah jadi pegawai manager PBD, baru saya tahu banyak perkara juga tentang PBD ni. Dia nak merungkai SKP, pertama ada tiga standard cikgu. Ya, 3 standard. Iaitu standard kandungan seperti yang disebut oleh Cikgu Intan tadi. Standard, dia tak sebut standard prestasi je. Dia ada 3 standard. Sebab nak tentukan TP murid, pertama cikgu kena tahu standard kandungan ni tajuk. Encik Asri boleh tak nak bagi jawapan? Boleh? Ada 3, betul? Betul. Standard kandungan, standard pembelajaran dengan standard prestasi. Betul ke salah? Siapa yang jawab tu? Saya, Cikgu Roslina. Betul lah cikgu. Okey. Sebab tu cikgu, sebab tu saya kena rungkai di SKP sebab ada 3 standard utama. Pertama, standard kandungan. Terima kasih Cikgu Roslina. Okey, sama-sama. Kedua, standard pembelajaran. Apa kaitan cikgu? Saya nak cerita. Biar cikgu nampak ya. Mulai hari ni cikgu tengok. Sebab kadang-kadang cikgu, saya minta maaf, ada setengah guru, dia buat RPS ni, dia terus copy and paste saja. Dia tak tulis SKP. Dalam dia tengok. Saya berkongsi maklumat ni memang boleh cikgu, tak salah. Kalau cikgu nak copy and paste daripada sumber, apatah lagi ERP ni, cikgu main ambil je, tampal, letak. Tapi cikgu kena tahu. Maknanya, apa yang cikgu nak ajar tu kena rujuk standard. Standard kadang-kadang tema. Tema apa cikgu nak ajar? Saya tunjuk. Apa tajuk? Jadi nak tahu tajuk, cikgu kena rujuk rancangan tahunan. Tahun ni berdasarkan SKP, tajuk apa? Minggu ni tajuk apa saya nak ajar? Itu maknanya standard kena. Standard pembelajaran ni, apa yang cikgu nak buat, murid dapat capai, objektif. Jadi sebab tu, standard pembelajaran ni, dia berkaitan dengan standard kandungan tajuk, standard pembelajaran ni objektif. Dia ada kaitan itu, saya nak murid memahami. Kalau dalam sains, murid boleh memerhati, murid boleh mengelas. Pada itu standard objektif dia. Dan berdasarkan objektif ni, barulah cikgu tengok TP-nya kita rujuk standard prestasi. Sebab tu dia ada 3 standard yang tekan. Yang merah tu ke? Kak Adit ke atas. 3 standard. Kenapa perlu rungkai DSKP tu? Ya, sebab dalam DSKP ada 3 standard. Kandungan, pembelajaran dan prestasi. Sebab dalam standard-standard tu kita nak murid tahu, cikgu kena rungkai sebab agar murid tahu dan faham apa yang dia nak belajar. Apa penting DSKP pada murid. Kalau cikgu tak rungkai, cikgu main ajar je. Jadi nanti murid akan jadi mangsa. Jadi kita nak, perlunya cikgu rungkai agar murid tahu apa yang dia nak tahu, apa yang dia nak faham. Dia nak dapat ilmu apa. Pada sama juga kita nak tahu apa kemahiran yang boleh kita bantu murid. Jadi sebab tu perlunya rujuk di SKP. Dan dalam SKP ada kemahiran yang murid boleh dan akan kuasai. Sebab tu kena rungkai cikgu. Sebab tu kalau cikgu nak copy and paste mana-mana sekalipun, cikgu pastikan sesuai tak dengan aras perkembangan anak cikgu. Tapi saya tak kata cikgu salah. Semacam kita buat soalan cikgu. Kita buat soalan, kadang-kadang kita main ambil soalan, tapi kita tak pernah fikir soalan sesuai tak dengan anak murid kita. Sebab tu kita kena ubah suai. Sebab tu SKP ni boleh diubah suai cara PDP-nya. Dan dalam SKP juga terdapat aktiviti yang akan dapat membantu murid memahami dan meroka dan mengaplikasi pengetahuan. Macam dalam sains, dia dapat memahami, dia boleh meneroka, explore, sumber subjek, dia dah faham, dia kena explore dan dia boleh aplikasi pula. Dia dah explore dan dia boleh buat apa yang dia tahu. Itu maksudnya perlunya kita rungkai. Okey, juga saya tak cerita panjang ni. Mari kita bincang. Apa dia standard kandungan, apa dia standard badan, apa dia standard prestasi. Okey cikgu. Dalam SKP ada 3 standard, saya ulang balik, standard kandungan, standard pembelajaran, standard prestasi. Cikgu kena faham betul-betul ya. Standard kandungan ni dalam semua subjek dia merujuk pada tajuk yang cikgu nak ajar. Tajuk ataupun tema, ada tema besar, ada tajuk. Ya. Contohnya 1, kemahiran, kalau dalam bahasa Melayu 1, kemahiran dengar tutur. Dan subtema ada apa? Apa yang cikgu nak ajar tentang dengar tutur ni? Kemahiran menulis 2 membaca, 3 menulis. Menulis dari segi apa? Menulis apa? Ayat tunggal. Jadi tu ada tajuk. Lepas tu semuanya kena rujuk pada standard. Standard ni ialah tajuk atau tema yang cikgu nak murid ajar.
Dan standard pembelajaran cikgu, sebab tu pentingnya cikgu rujuk standard pembelajaran sebab cikgu nak buat objektif, apatah lagi sekolah amanah dia dah faham dah ni. Cikgu nak buat objektif berdasarkan smart tadi, mampu dicapai, boleh diukur sesuai, relevan dan kod masa yang cikgu fikirkan sesuai. Mana standard pembelajaran merupakan objektif pembelajaran. Jadi cikgu nak buat objektif kena rujuk standard pembelajaran. Cikgu mulai hari ni tengok buat objektif rujuk standard pembelajaran. Sebab standard pembelajaran merupakan objektif pembelajaran dan tulis dalam bentuk objektif berlakuan yang boleh diukur. Dan saya tunjuk contoh. Dia merangkumi skop pembelajaran dan kemahiran saintifik serta kemahiran berfikir bagi membolehkan murid menguasai keuangan. Ini minta maaf. Menguasai keuangan. Sebab ni saya dulu menerangkan konsep sains ni, saya tak ubah ini. Sebab dia dia sama je. Tapi standard pembelajaran adalah merupakan objektif yang boleh diukur. Dan dasarkan objektif barulah cikgu tentukan standard prestasinya. Macam mana cikgu? Mari kita tengok. Okey, cikgu kena teliti standard pelajaran, standard prestasi dan standard sebelum merancang. Sebab tu apa juga aktiviti PDP cikgu kena rancang. Walaupun dalam tempoh PDPR ni murid tak ramai tapi cikgu dah ada perangan. Saya yakin hari ni ada 5 orang aja. Dalam 5 cikgu dah tahu dah apa standard prestasi yang cikgu nak letakkan. Cikgu tengok murid masuk dia berapa orang 5. Siapa cikgu dah tahu dah. Saya dah tahu dah. Mana cikgu mengajar berdasarkan analisis pertama cikgu, saya yakin murid ni boleh capai. Jadi cikgu buatlah. Yang masuk ni murid-murid yang pandai je. Cikgu dah tahulah. Boleh tingkatkan lagi prestasi mereka. Okey cikgu. Buku teks ni sumber rujukan. Ni saya nak cerita. Okey cikgu. Rancangan tahunan ni dia pecahan daripada DSKP. Ni pun saya nak cerita. Dan yang paling penting RPH. Wajib buat sebab dalam RPH sekolah mana pun yakin diberi penekanan. Ada 5 item, 5 perkara yang perlu ada dalam RPH. Pertama, tema, tajuk, objektif, standard pelajaran, aktiviti dan refleksi. Itu ada 5 perkara. Cuma maknanya dalam RPH terkandung standard kandungan, tajuk yang nak diajar, standard pelajaran, objektif yang nak capai, standard prestasi, tahap penguasaan yang murid cikgu nak letak. Yang ni kita akan tunjuk nanti. Okey cikgu. Ada 4 langkah. Sebab tu cikgu kena rungkai. Ada 4 langkah yang cikgu kena beri perhatian. Bila nak menentukan tim murid, bila nak mulakan PDPR. Cikgu dah buat semua langkah ni cikgu. Cuma cikgu tak tahu yang mana satu dua. Cikgu dah buat semua ni. Yang 4 langkah yang perlu diberi perhatian semasa menganalisis di SKP. Okay, cikgu. Kita tengok satu persatu. Langkah pertama. Seperti yang saya sebut tadi, rujuk standard kandungan. Kenal pasti tema yang terdapat, tajuk utama dan subtajuk yang cikgu nak ajar. Kamu nak dapat? Lihat pada langkah kedua. Lihat standard kandungannya, tajuk yang nak dihajar. Langkah pertama cikgu, hari ni saya nak ajar apa ya? Itu langkah pertama. Tema apa, tajuk apa ya? Minggu lepas saya dah ajar ni. Minggu ni nak tajuk apa. Jadi cikgu dah ada langkah kedua. Apa nak ajar, cikgu tengoklah standard kandungan. Lihat pada standard kandungannya pula. Langkah ketiga. Cikgu dah tahu apa tajuk orang nak ajar. Boleh tak murid saya capai? Jadi cikgu ambil langkah ketiga. Kaitkan dengan standard pembelajaran yang perlu diajar untuk murid capai tahap puasannya. Pastikan objektif ni gunakan kaedah sebab tadi. Sesuai, boleh diukur, mampu dicapai dan relevan. Okey. Langkah ketiga, dah tahu tajuk. Objektif macam mana ya? Murid ni ramai yang murid lemah ni. Apa itu? Jadi kita tengok TP standard pembelajaran tu. Barulah ambil langkah keempat. Setelah cikgu buat objektif, rujuk langkah keempat. Rujuk tahap penguasaan dalam standard prestasi sama ada murid mampu capai ataupun tidak. Ini 4 perkara. Ini umum cikgu dah buat. Cuma saya terangkan dalam bentuk satu persatu. Kan cikgu, ini contoh. Kalau buka lah mana-mana di SKP sekalipun, inilah yang dia akan tunjuk. Ada standard kandungan ilmu yang perlu dipelajari, tajuk, standard pelajaran, kriteria dalam bentuk tingkah laku mana objektif. Dan dari standard pelajaran baru kita tengok standard prestasi tahap penguasaan dia. Okay, contoh ni cikgu ya. Sains. Sebab sekarang saya pegang sains cikgu. Saya ni rasa saya untung ke diri saya ni. Sebab dulu saya
terlibat dalam bahasa. Kemudian bila berlaku pensuturan semula di PPD, ya, saya diminta pegang ini sains. Saya ada ilmu sains ada sebab saya ada pernah mengajar sains dan belajar saya pun pengurus saya adalah sains. Cuma kemampuan saya dulu dalam awal pembabitan saya dalam pendidikan, saya terlibat sepenuh masa dalam bahasa Melayu. Baru dah 3 tahun kebelakangan baru saya ambil alih sains balik. Mana saya ada 2 ilmu, 2 perkara yang saya kuasai sekarang. Contohnya, yang langkah pertama saya kenal pasti tema. Jadi cikgu tengok mana tema dapat. Lihat pada standard kandungan. Cikgu tahu hari ni nak ajar apa? Kemaran proses sains. Wah. Kita ambil sains nanti kita bincang saja lain. Jadi cikgu tengok standard kandungan. Wah, hari ni saya nak ajar kemaran proses. Ilmu yang perlu dia kasi tajuk tu apa. Baru pergi langkah kedua. Lihat pada standard kandungan. Mana langkah pertama dah pasti kenal tema. Tema tadi yang atas tu. Kemaran saintifik tu tema dia. Oh, bawah tema ni apa? Ada standard kandungan. Tanggalnya, tajuk apa? Kemaran proses. Nanti saya tunjuk subjek lain juga. Tu tajuk. Langkah ketiga, mana cikgu dah tahu tema, dah tahu tajuk, kaitkan dengan standard pembelajaran. Tu langkah ketiga. Wah, standard pembelajarannya apa? Murid boleh memahati. Sebab tu cikgu, objektif kena rujuk standard pembelajaran yang ini. Murid boleh memerhati, kaitkan dengan standard pembelajaran yang perlu diajar untuk murid capai tahap kuasa saja. Murid memahati, okey cikgu. Cikgu nak tengok murid tu dapat TP berapa? Kalau murid TP 1 je, cikgu hari ni murid boleh menyatakan semua deria. Dapat TP 1. Mana cikgu nak hari ni murid dapat TP 1 je. Okey, jadi dia paling mudah, okey, menyatakan semua deria. Paling senang cikgu masuk kelas tanya, okey Ali, sebutkan deria yang ada pada waduk manusia. Mata, telinga, hidung, telinga dapat TP 1. Senang. Sebab dia boleh menyatakan. Tak mesti dalam bentuk mana, cikgu dah tahu dah. Okey, kalau cikgu nak murid tu, kalau murid tu pula dia bukan sekadar boleh menyatakan, dia boleh menggunakan semua deria tu, TP3, TP3 menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian. Ali, cuba ceritakan apa fungsi mata, telinga, hidung, tangan dan sebagainya. Mata tu melihat cikgu. Dia contoh, sebagai contoh ya, jangan salah faham. Tangan untuk merasa, hidung untuk bau. Maknanya dia dah boleh menggunakan semua deria yang terlibat untuk membuat pemerhatian. Mana dengan mata juga kita melihat. Tanpa mata kita akan tidak melihat apa yang ada di depan kita. Gelap. Maknanya dia dah boleh kaitkan fenomena yang berlaku dan perubahan yang berlaku. Kalau kita tak mendengar tu, kita tak dapat memahami apa yang orang cakap. Dan kita mungkin tak dapat faham apa. Jadi dia boleh kaitkan. Berarti dapat tiga. Jadi cikgu dah boleh tentukan. Dengan kaedah memahati je cikgu dah boleh nampak dah. Ya, cikgu mana murid boleh mati, murid boleh memati, mana cikgu buat objektif, murid boleh menyatakan semua deria. Mana cikgu perhatikan dia, kaedah dia memati. Cikgu minta murid jawab cara lisan, dah dapat TV1, TV2. Ini contoh juga yang mana tu kaitkan 4 perkara ni. Ya, okey, cikgu nak murid dapat TV4 contohnya. TV4 apa? Menggunakan semua deria terlibat. Ini bahasa terlindung, kita akan cerita lain. Tapi itulah kaedah. Contoh subjek bahasa ni matematik juga, sama cikgu ya. Matematik ni cikgu tengok standard kandungan dia 8.1, nombor perpuluhan hingga 3 tempat perpuluhan. Objektif siapa? Murid dapat mengenal dan jangan ambil 3-3 je. Murid dapat, juga ada setengah guru hari ni, saya tak salahkan, nak buat boleh. Kalau cikgu nak menilai semua murid, cikgu asingkan. Ada setengah cikgu, dia buat semua. Objektif ini murid pada akhir murid dapat mengenal, menamakan dan menulis. Dikaitkan 3-3. Kalau saya jadi cikgu itu, apatah dalam PKP ni, jangan ambil 3-3. Hari ini pada akhir murid boleh menulis saja. Mana boleh, jangan yang mengenal, mengenama tu cikgu dah ajar. Ataupun cikgu nak mulakan dengan nombor perpuluhan ni, cikgu ambil objektif pertama, murid boleh mengenal perpuluhan menggunakan gambar raja. Tunjuk gambar, okey, murid ni apa? 1.1 contoh. Dia mengenal dia dah dapat TP 1. Dia menyatakan sebuah nombor. Kan senang. Kalau menamakan apa? Menamakan dia pun dah dapat TP 2. Dia boleh menukar dan menulis tu dah dapat TP. Mana menukar pecahan dalam bentuk tulisan tu kemahiran dia. Mana dia dapat kemahiran lebih baik. Tapi objektif biarkan cikgu dapat 3 boleh. Pada murid boleh mengenal, menama dan boleh.
Kalau cikgu buat tiga juga ada masalah. Kalau murid tahu kenal dan menama tapi tak boleh menulis, pun ada masalah. Sebab tu objektif kita ikut kemampuan murid. Sebab tu kecilkan skop objektif tu. Jangan ambil keseluruhan. Terutama bahasa Melayu yang saya tunjuk Yang ini contoh bahasa Melayu kita tengok Contohnya menulis. Hari ni dia nak ajar murid, cikgu katalah murid tahun 5, cikgu nak ajar murid menyampaikan tentang tu menggunakan bahasa yang santun. Cikgu nak boleh menulis maklumat. Cikgu nak ajar dia boleh menulis untuk menyampaikan maklumat. Mana saya bahasa Melayu dah lupa dah. Ataupun menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan idea utama. Okey. Cikgu jangan ambil idea utama, ambil idea sampingan dulu. Jadi kita kecil. Jadi cikgu tengok TP1 dia. Menulis teks untuk menyampaikan maklumat secara kohesi dan koheren dengan menggunakan bahasa yang santun. Juga TP1 dia boleh teks tu secara umum je. Dia boleh menulis teks untuk menyampaikan dan tak perlu ayat panjang-panjang. Cikgu kena bimbing dia mana dapat TP1. Cikgu menulis ni kita akan bincang banyak perkara. Ni saya sebab menulis ni dalam bahasa Melayu satu TP yang cukup sukar untuk murid capai secara keseluruhan. Dia perlu bimbingan. Okay, jadi contoh. Tapi pastikan objektif cikgu buat objektif yang murid boleh capai. Nanti kalau saya tak jelas, cikgu boleh jelaskan kepada saya. Pemahaman cikgu lah yang ramai. Bahasa Inggeris saya tak mahir cikgu. Cikgu bahasa Inggeris yang faham ayat-ayat ni. Tak maaf lah cikgu. Maknanya can respond, maknanya dia boleh beri respon. Dia boleh respon. Mana dapat TV1. Nombor 2 pun dapat juga dia boleh respon. Dengan bahasa, dengan aras pencapaian yang sesuai dengan dia. Contoh. Cikgu, ini saya tak nak cerita. Kalau guru pemulihan, kalau nak bertanya, boleh bertanya. Tapi guru pemulihan tidak menentukan TP murid. Ambil perhatian, guru pemulihan dia membantu meningkatkan kemujayaan murid, bukan menentukan TP. Sebab dalam DSKP, pemulihan khas tiada standard prestasi. Dia ada kemahiran je, tidak ada standard prestasi. Dia tak ada tahap pengukuran. Dia ada standard kandungan, tajuk, objektif nak capai je. Dia tak ada standard prestasi. TP-nya cikgu bukan tentukan. Itu aras perdana yang tentukan. Okay, cikgu, mari kita bincang sikit. Ni saya nak cerita tadi, cikgu. Macam mana nak capai objektif tadi. Okay, saya ambil sains dulu, cikgu. Minta maaf sebab saya terlibat dengan sains sekarang. Tajuk dia, kemahiran proses sains. Objektif cikgu, murid boleh memahati dengan menggunakan semua deria. Mana 3 ambil ni? Murid boleh ke semua. Mana? Kalau dia boleh memahatikan semua deria, cikgu tengok TP dia. TP dia kat belakang. Ni standard pengawasan tu. Mengingat kembali kemahiran proses. Maksudnya kalau murid tahun tu dia dapat ingat kembali apa yang dia belajar. Okey murid, apa proses yang awak tahu? Memahati, mengelas, menganalisis dan sebagainya, dia dapat TP1. So kalau murid tak boleh buat, tak boleh jawab, apa cikgu nak buat? Cikgu kena bantu dia sebab bantu ingat kembali. TP1 ni cikgu kena bantu. Tengok TP2, memerihalkan kemana-mana, dia boleh nyatakan. Cikgu kemana-mana dia memahati, mengelas, dia boleh memerihalkan, dia boleh menyatakan. Tadi dia ingat. Cuba ingat balik apa yang belajar minggu lepas, kemana apa. Itu dah TP1. Kerana dia boleh memerihalkan. Itu antaranya memahati. Memahati ni kita tengok, macam mata boleh mendengar, mata boleh melihat, telinga boleh dengar, memahati. Dia boleh kelaskan. Penebat dan sebagainya, contoh benda yang boleh mengalami mana dia boleh mengelaskan. Dia dah dapat TP2 ataupun TPT dia. Cikgu tu contoh. Ini contoh cikgu. Okay, ada soalan juga sekarang ni. Semua juga dengan ni bahasa. Kemahiran menulis. Dia punya tema kemahiran menulis, tapi dia punya kemahiran kandungan cikgu nak boleh menulis huruf suku kata. Ni saya nak maksud cikgu. Kalau hari ni cikgu nak buat itu, jangan ambil tiga-tiga. Menulis huruf, suku kata, perkataan perasa dan ayat. Cikgu ambil satu-satu. Hari ni OTD pada akhir pelajaran murid boleh menulis suku kata contoh. Ambil yang tu dulu. Jangan ambil tiga-tiga. Sebab ada murid, dia tak boleh buat ayat terus. Dia kena mula dengan suku kata. Tapi kalau cikgu nak buat keseluruhan, kalau murid pandai mungkin boleh ayat. Murid lemah ni dia tak akan dapat buat objektif yang cikgu asal tu. Jadi pastikan objektif ni berdasarkan kemampuan murid. Tapi kalau cikgu nak buat 2 objektif tak apa. Murid yang cikgu subsidi ni, murid kumpulan 2 ni cikgu nak sampai suku kata je. Cikgu buatlah objektif suku kata.
Murid kumpulan 3 pula cikgu nak buat sampai TP3. Buatlah untuk perasa dan ayat pula. Boleh. Tu kalau cikgu nak buat dalam satu PDP ada 2-3 aktiviti tak ada masalah. Tapi bergantung pada murid yang berbeza. Okey cikgu. Cikgu ada soalan? Okey cikgu. Ini saya nak menjawab soalan cikgu. Bagaimana letakkan TP cikgu? Cikgu, okey ni. Saya nak jawab juga soalan Cikgu Intan tadi. Bagaimana kan TMK ni, okey cikgu. Di sekolah amanah, saya yakin dan saya juga merujuk ke pegawai sekolah amanah. Dan saya yakin cikgu pun telah didedahkan kenapa objektif perlu ditulis, perlu dipaparkan di hadapan kelas. Itu biasa sekolah amanah. Okey cikgu. Cikgu ini TP ni kita akan bincang kemudian. Tapi bagaimana nak tentukan TP tu kita akan bincang ni. Tengok ni dulu cikgu. Cikgu, secara umum cikgu, kenapa dalam sekolah amanah sekarang di PPD Kelang pun kita telah minta semua sekolah buat perkara yang sama. Dicadangkan apabila cikgu memulakan PDP. Sebab tu dalam pengajaran atas selian cikgu, sebelum cikgu memulakan dan cikgu dah ada aktiviti untuk menarik minat murid. Sebelum cikgu nak memulakan apa yang cikgu nak ajar, pastikan cikgu beritahu pada murid objektif yang cikgu nak ajar. Okey murid, hari ni objektif cikgu ialah agar murid dapat menyenaraikan 5 ayat tunggal contoh kalau bahasa Melayu. Murid dapat mengepasi organ panca yang terdapat pada tubuh manusia. Mana cikgu dah tulis objektif. Jadi minta murid baca objektif tu. Dan minta murid sebut. Okey murid-murid, hari ni objektif kita lah dapat menulis ayat tunggal. Baca murid-murid. Ikut cikgu baca. Okey, contohnya apa? Ali main bola. Cikgu bacakan contoh, murid ikut. Itu secara umumnya, sebab tu dalam sekolah mana dia buat begitu. Bila saya rujuk, saya tanya pegawai, kenapa? Apa rasional? Dia kata rasional sebab apabila murid disebut objektif yang nak dicapai, dia tahu, oh hari ni saya kena menulis satu ayat tunggal. Boleh mengenal pasti 5 organ deri dalam tubuh manusia. Dia tahu. Jadi pada masa cikgu sebut, okey murid-murid, apa organ yang terdapat pada tubuh manusia? Mata, telinga, hidung, dan sebagainya. Contoh. Mana murid tahu, oh mata, telinga, hidung dan sebagainya. Cumanya, kalau buat ayat tunggal, oh saya main bola ni ayat tunggal, dia dah tahu. Okey. Dia dapat dipisah tu sebab dia tahu. Tu secara logik sebab tu PBD ni bermula seawal cikgu memulakan kelas. Sebab tu dia berterusan. Jadi secara lalu cikgu dapat, oh murid dapat TP1. Cikgu sebab tu tak ada masalah nak menilai semua murid. Mana kalau murid lemah pun dapat TP1. Murid semua tu kelas dapat TP1. Murid lemah dah boleh jawab. Cuba cikgu je murid lemah. Okey Ali, cuba buat satu ayat contoh. Yang lain daripada cikgu buat. Cikgu bagi contoh, saya mula. Ali makan nasi. Mana dia dah bagi contoh lain yang cikgu buat, dia dapat TP1 dan TP2 dan TP3. Sebab dia tahu, faham dan dia boleh buat. Dari segi lisan dia dapat TP3 juga. Tu sebab tu cikgu saya nasihat kat terus. Dalam mana PDP pun saya memang dalam pencerapan saya minta bacakan itu agar murid tahu. Kalau dia tak boleh menulis pun, tapi sekurang-kurang dia dah tahu apa dia nak buat, apa ilmu dia nak belajar dan apa contoh yang dia dah buat dan cikgu dah bimbing. Bila dia boleh sebut contoh tu, dia dapat TP1. Sebab tu saya nak jawab soalan Cikgu Intan tadi. Dalam pengatur caraan, saya rasa cikgu ada masalah nak letak murid ni pada TP yang sesuai. Tapi kalau cikgu dah ajar anak murid cikgu, cerita ni kalau cikgu dah ajar anak murid cikgu tu masih tak kuasai, selayaknya murid cikgu tu dapat TP1, TP2 je. Sebab dia tidak dapat laksanakan pertama, kedua cikgu tak dapat bersemuka, ketiga cikgu tak dapat lihat kemajadian dia, tak dapat lihat apa yang dia buat. Tapi cikgu dah ajar. Apabila cikgu dah ajar kepada dia, murid yang dapat ikuti kelas cikgu, dia layak dapat TP1 atau TP2. Sebab, untuk makluman cikgu, saya nak kaitkan ini cikgu. TP1 cikgu, pengetahuan dia sangat terhad. Sebab tu dalam sains tadi, mengingat kembali. Dia ingat je. Dan kalau dia tak ingat, cikgu kena bimbing. TP1 ni perlu bimbingan guru. Sebab dia tak ingat apa-apa. Dia sekadar tahu je. Jadi cikgu kena bantu dia untuk ingat.
Cikgu kena bantu agar dia tahu. Contohnya dia boleh buat ayat tunggal. Cikgu kena bantu. Ayat tunggal apa? Sebut. Biar ikut. Ali main bola. Apa dia ayat tunggal Ali? Sebut balik. Ali main bola. Sebut. Suruh dulu buat. Mana cikgu dah bantu dia. Jadi TP satu cikgu. Macam TMK cikgu. TMK dia cikgu Intan dia. Minta maaf cikgu. Kalau cikgu dah hajar, dia masih juga tak dapat. Mana dia paling layak pun TP 2 je. Kecuali kalau dia boleh buat pengatur caraan tu. Apatah lagi dia tak ada komputer, tak ada gadget. Cikgu dah hajar, dia tak akan dapat TP 3 lah. Tak dapat TP yang cikgu hasilkan. Mana TP dia setakat dia tahu je. Tapi dia nak laksanakan tak boleh. Tapi kalau dia tak ikuti kelas cikgu Intan yang murid tu sepanjang tahun, tak dapat juga, tak ada gadget, tak ada kemampuan. Adakah dia layak dapat TP kosong? Jangan letak TP kosong. Paling tidak dia layak dapat TP sebab cikgu dah bimbing dia, cikgu dah hajar dia, cuma dia tidak dapat melaksanakan seperti apa cikgu laksanakan sebab apabila dia melaksanakan apa cikgu laksanakan tu, maknanya dia akan dapat TP yang lebih baik. Dia boleh buat je, dia dapat TP yang lebih baik. Tapi kalau dia tak boleh buat, dia sekadar tahu je tapi tak boleh buat, cikgu dah sampaikan PDP cikgu. Dengan kaedah cikgu dah suruh dia baca, dah hantar bahan, tugasan tapi dia tak boleh buat, tak boleh jelmakan dalam bentuk apa yang cikgu laksanakan. Cikgu Intan selayang dia dapat TP 1 je. Cikgu dah bimbing dia, cuma dia tak dapat jelmakan dalam bentuk jawapan yang cikgu nampak. Yang boleh diukur. Yang cikgu nampak dia boleh buat, belum tentu dia boleh buat. Dia sekadar tahu je. Dapatlah TP 1. Jadi untuk menjawab pertanyaan cikgu Intan juga cikgu, murid yang tak dapat ikuti, tak dapat laksanakan apa yang cikgu buat tu, letaklah TP yang paling rendah. Sebab TP 1 ni sangat terhad. Muridnya memang tak boleh buat apa-apa. Kena bimbingan. TP 2 cikgu, sama juga. Dia faham, tapi dia faham berdasarkan bimbingan cikgu je. Murid, nak buat ayat mesti ada subjek predikat. Subjek ni ahli, benda. Predikat benda yang dia boleh buat. Penerang, ahli bermain bola. Ahli tu subjek, benda. Bermain bola tu predikat penerang dia. Jadi cuba buat contoh lain. Bantu dia. Saya tak tahu lah cikgu. Bantu dia. Okey. Kalau kemahiran membaca cikgu. Kalau dia tak boleh menulis, tak boleh membaca. Ali cuba baca. Contoh ini murid boleh membaca 2 suku kata. Contoh. Saya ambil contoh paling mudah. Ali cuba baca. Dia tak boleh baca. Bantu dia. A-L-I. Cikgu bantu dia membaca. Itu dapat tulis sebab TP 1, TP 2 perlu bimbingan guru. Perlu bimbingan. Sebab tu nanti kau boleh tengok ni. Bahan ni saya bagikan ni. TP 3 dia boleh buat. Contoh tadi saya bagi lisan tadi. Cikgu dah terangkan objektif hari ni. Saya ambil contoh paling mudah. Menulis satu tunggal. Cikgu dah bagi contoh. Objektif kita hari ni, murid boleh menulis satu ayat tunggal. Contoh cikgu, saya bagi contoh. Contohnya, apa ayat tunggal tu, dengar murid ahli main bola. Sebut ramai-ramai ahli bola. Murid boleh sebut. Okey, bagus. Itu contoh ayat tunggal. Okey, Aminah. Cuba buat satu ayat lain yang cikgu sebut. Yang dia tahu tu ahli main bola je. Dia sebut Aminah, dia tegal-tegal. Aminah cuba buat tu ayat tu, ni apa? Buat ayat lain apa cikgu buat. Kalau dia boleh jawab cikgu atau cikgu tunjuk gambar. Di gambar apa? Bola. Cuba buat ayat tentang bola. Bola ini bulat. Mana cikgu bimbing dia dah dapat TP 2. Kalau dia boleh buat sendiri, selain daripada bola tu, okey ni apa? Cuba ayat. Dapat TP 3. Tu contoh cikgu. Mana TP 1, TP 2 perlu bimbingan guru. Jadi lepas hari ni cikgu tak ada masalah cikgu tak TP. Murid takkan dapat TP kosong selagi mereka boleh diajar, selagi mereka boleh dibim. Okay, ada soalan cikgu? Encik Asri minta maaf ya, saya nak tanya. Berdasarkan PDP sekarang ni, ramai murid yang tak masuk kan dalam Google Meet. Okey. Okey, bila macam ni, bolehkah kita terus je bagi TP 1? Sebab kita semua dah masukkan selain daripada kita guna dalam talian, kita pun guna luar talian kan. Jadi kita ada offline, online lah. Ya, kita dah bagi info-info semua tapi dia tak ada respon. Bila dia tak ada respon dan dia tidak hantar tugasan, boleh ke kita terus letak murid-murid yang tidak ada respon ni pada TP 1? Okey cikgu.
saya ulang balik tadi, TP1 ni murid sekadar tahu, tapi kalau ikut dalam matematik tahun 4 ni, dia kalau nak dapat TP1 dia boleh menyatakan sebarang nombor perpuluhan berdasarkan bahan. Mana kalau ikut pengalaman cikgu, ya, kalau saya ambil matematik tahun 4 ni contoh ya, TP1 dia menyatakan sebarang nombor perpuluhan berdasarkan bahan, konkret dan gambar rajah. Dan cikgu kait juga TP1 ni murid ni perlu bimbingan. Nak dapat menyatakan sebarang nombor dia perlu bimbingan. Cikgu, saya faham maksud cikgu tu, murid ni dia tak dapat beri jawapan tapi cikgu dah bagi latihan, betul ya? Cikgu ya, betul, cikgu dah bagi latihan. Kita dah bagi Google Meet. Kemudian tak masuk Google Meet. Kemudian kita dah bagi dalam WhatsApp untuk hantar tugasan dan sebagainya. Tak ada respon lah makna dia murid ni. Tapi dia masih lagi dalam keadaan blue tick. Dia baca je apa yang kita bagi. Dia tak ada respon apa-apa. Boleh ke kita bagi dia TP1? Boleh cikgu. TP1 ni sekadar dia tahu je. Dia tahu apa nak buat tapi dia tak nak respon. Dia tak nak. Cikgu murid dalam keadaan PDP hari ni cikgu, itu antara masalah yang timbul. Kami dalam dialog prestasi peringkat negeri pun kami bertanya tentang isu yang sama. Kami pun kami telah sepakat juga memberi pandangan bahawa murid yang tahu, kita dah bagi latihan, mana dia tahu dia dah belajar apa, cuma dia tak nak respon. Dia tak boleh jawab, sekadar dia tahu je. Okay, murid hari ni cuba buka buku ni baca, mana dia baca tapi kita tak apa respon. Kalau murid dan cikgu dah bagi latihan, ketika PKP ni, dia hanya sekadar dapat TP1 je sebab dia tahu je. Sebab dia tak dapat dia tak boleh beri jawapan dan jawapan dia boleh buat, dia tak boleh buat. Mana sekadar cikgu bagi latihan, cikgu bagilah TP sebab dalam PBD tak ada TP kosong. Sebab kalau TP kosong, cikgu kena beri evidence. Kenapa kosong? Nanti orang tanya, kenapa dia kosong? Cikgu kata dia tak beri respon. Dia sekadar tak beri respon tapi dia tahu apa nak belajar. Dan cikgu, kalau cikgu letak TP kosong, cikgu kena, kecuali TP kosong ni murid yang tak datang sekolah dari awal tahun. Sebab dia ada bukti, dia tak datang tu dalam rekod kehadiran murid. Sebab tu TP dia memang tak ada. Ataupun murid tu yang ada nama tapi tak pernah ke sekolah. Tak dapat dicari. Tak dapat dikelasi di mana dia berada. Kerana TP-nya memang tak ada TP lah. Dia belajar pun tidak, nak bagi latihan pun tak ada, TP tak ada TP lah tu. Evidence dia apa? Rekod kehadiran murid. Kalau murid sakit, bukti dia sijil sakit, surat sakit. Tapi murid yang boleh belajar, boleh dibimbing, boleh dididik, walaupun dia tak beri respon, letaklah sekurang-kurangnya TP1. Walaupun dalam matematik contoh, menyatakan sebarang nombor perpuluhan baru dapat TP1, memang kalau dia tak nyatakan tak dapat TP. Tapi sekurang-kurangnya juga sebab TP1 dia perlu bimbingan. Cikgu dah bagi latihan, cuma tak dapat nak bersemuka, tak dapat nak menerangkan, cikgu letaklah sekurang-kurangnya TP1. Kita boleh sekadar tahu je. Okay, cikgu faham juga ya? Boleh jawab ya? Cik Asri, ya. Berkenaan dengan kehadiran tu, adakah kehadiran itu dikira yang masa bersemuka? Sebab kalau kehadiran dalam waktu PKP ni, waktu PDPR, kalau APDM semua 100% hadir. Tapi kalau bersemuka memang adalah yang murid yang tak hadir dan sebagainya kan? Itu saja saya nak tanya. Okey, maksud itu yang tak ada ni? Secara keseluruhan? Ya. Okey cikgu, murid yang saya sebut tadi, sebab tu murid yang tak ada, cikgu tak letak TP, sebab tu pentingnya, sebab tu perlu saya sebut tadi, perlu ada rekod perkembangan murid. Sebab tu perlu ada rekod perkembangan murid. Kenapa dia tak dapat TP3? Cikgu ada rekod. Sebab tu kena tulis kalau murid tak datang, murid ni tidak dapat mengikuti kelas kerana sebab tu rekod. Rekod itulah akan jadi bukti kenapa murid ni tak layak dapat TP2, tak dapat lebih. Sebab tu perlu cikgu. Ya, dia tak datang, cikgu kena catat. Dan kalau dia tak datang berterusan, bukti paling nyata dia tak dapat TP, rekod buku kehadiran kelas. Itu bukti, itu evidence yang paling jelas. Jadi cikgu, saya ulang balik cikgu, TP ni cikgu yang tentukan, tak ada orang boleh petikai. Cikgu kena yakin. Dia tak buat kerja tak boleh, takkan saya nak bagi TP3, cikgu letaklah TP1, TP2 sebab cikgu yakin
Dan relevan pula dengan apa cikgu dapat. Kalau saya letak DP3, dia tak boleh buat. Belum tentu saya tahu dia boleh buat. Jadi cikgu kena yakin dan relevan. Jadi untuk menjawab soalan cikgu, dalam IPDM memang tersenarai dihadir, tapi dalam kelas cikgu sebab tu mesti ada rekod perkembangan murid. Perkembangan murid inilah menentukan sejauh mana murid ni mengikuti kelas yang cikgu sampaikan. Sebab tu dalam PDPR ni saya pun tak tahulah. Guru bersungguh juga kan sebab kena hantar laporan PDPR. Mana itu sebab itu salah satu bukti lah nak menunjukkan sejauh mana murid mengikuti kelas PDPR ni secara menyeluruh. Okay. Ada soalan lain cikgu? Encik Asri, Ya. saya nak tanya macam mana kalau yang first tu, yang pertengahan tahun tu, macam murid yang tu kita dah bagi TP1, TP2, TP3. And then bila yang pertengahan penggal ni, untuk penggal akhir, dia langsung tak hadir. So kita nak bagi TP yang baru ke kita nak follow yang pertengahan tahun? Okey, bagus soalan tu. Murid yang dah ada TP, bila masuk akhir tahun dia tak ikuti kelas, cikgu guna TP yang terakhir. Gunakan TP yang terakhir. Mana TP terakhir dia TP3, letaklah TP3 di akhir tahun tu. Sebab dia tak ikuti kelas berikutnya, gunakan TP yang, contoh juga murid yang baru pindah dari sekolah lain, cikgu tak dapat maklumat dia pandai tak pandai, cikgu ambil TP dia yang terakhir yang dia ada. Itu jadikan panduan. Kata tengah tahun dia ikuti kelas. Tengah tahun bulan 6 sampai bulan 12 nanti dia tak ikuti kelas. Gunakan TP yang terakhir tu sebagai pelaporan yang terakhir dia. Okey juga ya. Sebab dia cuma tak hadir tapi TP dia dah ada yang tu. Cuma TP tu tak sesuai dengan subjek yang berikut-berikut. Tapi cikgu letak tu sebagai garis panduan dalam pemberian TP data di PPD tu. Okey, boleh cikgu ya. Terima kasih, Cik Asri. Okey cikgu, saya nak menjawab juga soalan murid ni. Ada setengah guru dia dah buat objektif, standard pembelajaran dia, murid contohnya sains tadi boleh menamakan organ, contoh TP2, TP3 dia boleh memerihalkan penggunaan deria anggota badan manusia. Katalah memerihalkan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk membau, tangan merasa. Itu memerihal, dia boleh memerihal. Mana kalau murid tu boleh cerita macam tu, walaupun dia tak boleh menulis, dia dah dapat TP3. Dia boleh menerangkan penggunaan mata, telinga, contoh. Tapi kalau murid tu tak boleh cikgu, ahli mata tak apa. Takkan dia tak boleh jawab. Kalau dia tak boleh jawab, cikgu bimbing. Mata untuk apa, mesti untuk melihat, suruh dia ulang. Dia dapatlah TP2, dia tahu, dia faham je. Itu contoh paling mudah. Jadi ada soalan lain cikgu? Saya nak tanya satu soalan lah. Boleh, Tapi boleh. Bukan berkenaan dengan subjek, bukan subjek teras. Ini ialah subjek elektif. Macam ada subjek elektif, kita ada macam tadi Encik Asri ada kata tema. Kan kita ada tema dalam seni, ada tema pualam. Okey, menggunakan minyak warna minyak. Tapi macam murid, dia dah bila PDPR, kita dah menghadapi satu masalah, murid tak ada benda tu. Tak dapat nak buat benda tu. Cuma kita boleh buat secara macam cikgu boleh tunjukkan, tapi murid memang tak tahulah, boleh tengok dan macam tu je lah. Jadi boleh tak macam sebenarnya kalau kat sekolah, di sekolah boleh benda tu dijalankan. Tapi sebabkan di rumah tidak ada bahan, macam mana kita nak bagi TP pada murid ni? Adakah kita nak bagi dia sekadar TP 1 atau 2? Macam tak adil lah pula saya rasa. Sebab tak adil kerana dia tak boleh buat dia. Sebab dia tak boleh buat sebab dia tak ada bahan. Lagi satu, kadang-kadang kalau seni dan muzik kan, dia banyak bahan tu ada di sekolah. Macam perkusi, budak nak main perkusi tapi perkusi tak ada. Dekat rumah tak ada. Benda ni saya rasa yang subjek-subjek elektif dia agak sukar lah. Kalau subjek teras, benda dah memang ada kan. Ada, betul-betul. Okay, pertama cikgu rujuk DSKP. DSKP tu TP1, apa penyataan dia? Kita tengok dalam DSKP, saya sebab seni saya tak kuasai. Kalau TP1 kata apa penyataan? Adakah dalam penyataan tu perlu menggunakan alat tersebut? Contohnya, kalau tak ada alat tu, mana tak dapat di mana? Dia
makna dia kalau macam dalam seni apa-apa pun dia akan hasil terakhir dia dapat apply benda tu, macam dapatlah buat, at least dia dapat buat benda tu. Dapat Macam TP berapa tu? dia itu untuk dapat TP3 lah. Kalau ni Puan Roslina, Puan Roslina. Boleh. Saya boleh terangkan sikit lah untuk TP. Kalau nombor 1 tu, kalau TP1 tu dia mengetahui, sama juga. Dia setakat mengetahui perkara asas macam kemahiran seni, warna dan sebagainya. Tapi kalau TP2 dia memahami nak guna untuk apa benda tu. Okey? Dan yang ketiga dia boleh gunakan, dia boleh apply pengetahuan warna tu ke dengan kemahiran seni yang dia pelajari macam Puan Alam tadi kan? Puan Alam kan? Ya, Puan Alam. Tapi misal kata Puan Su, macam mana saya nak cakap, sebab saya pun mengajar seni dan saya pun KP, walaupun tak nak jadi KP tapi saya pun akan semangat juga jadi KP, betul? Okey? Jadi macam ni lah, saya selalunya kalau yang seni ni yang susah sikit saya buat dia sebagai kerja projek. Maknanya bukan dalam 1 minggu. Maknanya kerja projek tu kita bagi masa kepada murid. Boleh tak kalau macam tu Encik Asri? Boleh, sebab kan saya sebut tadi berterusan, maksudnya tak mesti dalam minggu ni, mungkin minggu depan, betul maksud berterusan. Nak dapat JT tu berterusan, tak setuju cikgu kena PDP hari ni dapat TP tak. Mungkin hari ni tak TP, minggu depan, sebulan depan tu masuk berterusan. Boleh cikgu, tak ada masalah. Terima kasih, jawapan cikgu tu betul. Jawapan cikgu tu betul lah tu. Encik Asri, yang saya maksudkan ni, murid takkan ada bahan selagi dia tidak ada ke sekolah. Jadi dia nak applykan bahan itu ke hasil seni itu tak boleh. Okey, Puan Su, saya rasa Puan Su boleh nilai dari segi seni kan ada banyak. Yang mana Puan Su nak nilai? Saya rasalah. Yang sebab apa, bila kita ikut tema-tema tajuk-tajuk kita, dia ada satu tajuk Puan Alam. Itu yang saya escape yang tu. Saya terus masuk pergi buat dekat diorama. Saya tak boleh buat yang tu lah. Saya kata, ini murid tak ada bahan. Macam tu lah maksud saya. Bila saya terpaksa tinggalkan benda tu dan saya buat tajuk lain. Sebab dia tidak bersesuaian dengan waktu PDPR ni untuk dijalankan. Okey, saya rasa boleh tu Puan Su. Tak ada masalah, boleh. Terima kasih Puan Roslina. Terima kasih Encik Asri. Encik Asri, tak dengar agaknya phone audio tutup tu. Oh, sorry. Okay, nak menjawab soalan cikgu ni. Kalau ikut dalam di SKP cikgu, TP1 tu kata nak dapat TP1 kena buat. Tapi dia tak ada bahan nak buat. Cikgu kena letak TP, bukan letak TP kosong. Mana dia belum dapat ditafsir dengan justifikasi sebab dia tidak ada bahan yang boleh digunakan. Jadi cikgu hold dulu. Jangan tafsir dia pada minggu tu, tunggu sampai kalau bulan bila, bulan 9, bulan 10 nanti baru cikgu dapat nilai. Kalau sehingga akhir tahun dia tak boleh, cikgu teruskan macam cikgu Rosina sebut, teruskan subjek tema lain dulu. Tema yang sesuai dia dulu. Tinggal sebab tu perlunya rujuk rancangan tahunan. Kalau rancangan tahunan mengatakan dia ni tak boleh ikuti sebab bahan tak ada, kena melibatkan penggunaan bahan, jadi cikgu hold dulu, pilih tajuk yang sesuai dulu. Okey cikgu? Boleh cikgu? Okey Encik Asri, terima kasih. Boleh Encik Asri, terima kasih. Boleh. Cikgu Selina punya jawapan pun bagus tu, tahniah lah. Okey, ada soalan lain? Cikgu, saya rasa itu saja dari saya. Nak rungkat SKP ni cikgu, itu kena ikut subjek. Kena ikut subjek. Rungkat SKP ni kena ikut subjek. Mana kalau saya nak cerita rungkat SKP ni banyak.
1 tu maksud apa, 2 tu maksud apa, 1.1 maksud apa. Contohnya dalam persen 1 tu kemarahan saintifik, 1.1, 1.1 maksud persen 1.1.1 maknanya pemerhati. Jadi itu kena upas itu kena makan masa yang panjang. Hari ni saya tulis secara umum ni. Nak menurunkan SKP ni kena panggil guru subjek. KP pun dah mahir tu. Okey, ada soalan lain cikgu? Dalam PKP ni saya jelaskan selagi murid tu boleh dapat latihan. Cikgu bagi latihan, ni secara umum lah cikgu bagi latihan tapi dia tak beli respon. Cikgu letaklah sekurang-kurangnya TP1. Bukan TP1 dia tak boleh buat. Tapi sebab cikgu belum dapat berkesempatan nak menguji dia, letaklah TP1. Dia sekadar tahu. Cikgu satu lagi cikgu, ini pun jadi isu. Murid ni cikgu tahu aras perkembangan dia taklah cemerlang, tapi bila dalam PDP ni dia dibantu oleh abang, kakak dia, mak dia, keluarga dia. Apa yang cikgu rasa tu lebih baik daripada apa yang cikgu jangkakan. Cikgu jangan petikai lagi tu mak bapak dia bantu ke tapi dia dah buat kerja cikgu. Betul Cik Asri. Betul. Terutama seni tu. Betul. Cikgu tahu kemampuan dia tapi sebab bila PKP ni mungkin disiapkan oleh parent ke tak apa, cikgu letaklah TP yang ikut yang dia rasa sesuai. Ya, jadi, sangat cantik. Betul, itu memang saya akui. Cikgu saya akui kadang saya kat rumah pun anak saya tak bantu, saya bantu juga nak dapat jawapan sebab kita nak dia tahu. Walaupun kemampuan dia cikgu dia tahu. Dan kalau tak dibantu dia tak boleh buat. Tapi sebab di rumah kita ada peluang kita bantu. Tapi maksud saya cikgu, kalau anak murid cikgu yang cikgu dangkal bersemuka dia tak senang. Tapi bila tak bersemuka dia senang. Kita pun faham, mungkin dia bantu. Cikgu letaklah TP yang sesuai. Ikut aras kemajadian yang telah dia hasilkan tu. Tak ada masalah cikgu. Ya, pada saya sebab murid yang dapat TP baik bila bersemuka dia tak baik. Dia dah ada, dia sebenarnya tak ada masalah. Tahun 3 dapat TP 4. Bila masuk tahun 4 dapat TP 3. Itu tak mustahil sebab dia ajar oleh guru yang berbeza dan dia belajar aras pelajaran yang berbeza tahapnya. Jadi tahap 3 mungkin tahun 3 mungkin mudah, tahun 4 dah susah. Jadi mungkin dia tak boleh konsisten TP 5 sampai tahun 6 tak semestinya. Tapi kalau dia boleh konsisten tu terbaik. Tapi ada murid kadang-kadang dia dapat tahun 4 TP 5, tahun 5 TP 3 balik. Sebab dia belajar subjek yang berbeza, aras yang berbeza. Okey cikgu? Jelas ya? Cik Asri nak tanya satu lagi, maaf ya. Tak apa. Macam murid yang dapat TP3 tu kan kadang-kadang daripada kelas yang sepatutnya pergi ke pemulihan. So kalau dia dapat TP3 tu maksudnya dia still akan pergi ke pemulihan lah kan? Boleh. Terus. Saya ulang balik ya. Guru saya sebut dia, dalam pemulihan dia tak ada standard prestasi. Dia ada kandungan kemahiran. Mana walaupun dia dapat TP3, dia sekadar tahu, faham boleh buat ni maksudnya, dia perlu juga bantuan. Dan ada murid yang kelas pemulihan yang dihantar ke aliran daripada semula, dia sekadar tahu, dia boleh dapat TP3. Tapi ada ketika kandungan yang lain tu mungkin kemahiran lain dia perlu bantuan. Boleh hantar, tak ada masalah. Okay, tak semestinya TP3 tu dia dah cemerlang. Dalam pemulihan mungkin dia dah. Contoh juga, saya bagi contoh ya, guru pemulihan, guru aliran perdana, murid ni tidak dapat menulis ayat tunggal. Contoh, cikgu hantarlah pada guru pemulihan. Guru pemulihan, dia ni tak boleh buat ayat sebab apa? Mungkin cikgu pemulihan tu buat analisis, dia buat kajian. Dia tak boleh tulis ayat sebab dia tak mengenal huruf, tak gerti membatang, B, A, bar contohnya. Sebab tu. Jadi guru pemulihan bantu dari segi itu je. Ya, B, A, bar, T, tu, batu. Mana dia dah buat, guru hantar balik guru kelas dia. Guru pula uji, dia dah lepas. Tapi dari aspek lain pula dia tak sebelang, hantar balik, tak ada masalah. Itu memang sebab nak guru pelan ni membantu membentuk kemahiran murid. Yang mana dia dah katalah hari ni dia tak boleh membatang, besok tak boleh. Mungkin lain sikit aspek lain pula membuat ayat dia tak pandai. Jadi itulah kemahiran lain pula cikgu tu kena bantu. Okey cikgu? Ada soalan? Kalau tanya saya secara peribadi cikgu, itu yang secara umum dapat saya sampaikan pada pagi ini. Ya. Kalau yang mana tak jelas, tak faham, yang cikgu rasa apa yang sampai ini bercanggah, tidak mendapati apa cikgu salah, cikgu boleh bertanya dari masa ke semasa. Dan cikgu boleh buat saya ni berkongsi ilmu cikgu. Ilmu saya mungkin tak seperti mana yang cikgu ada. Cikgu boleh interrupt, boleh
disampaikan kepada saya apa yang kurang, apa yang lemah. Jadi bagaimana kalau apa penerangan saya ni kurang jelas, kurang pemahaman, cikgu boleh tanya dan boleh rujuk dari masa ke masa. Kita boleh bertukar-tukar fikiran dan pendapat. Tak ada masalah cikgu. Tak semestinya apa yang sampai ni cikgu fikir sesuai. Mungkin bagi cikgu tak sesuai. Cikgu ubah konten dan cikgu sesuaikan dengan cara cikgu. Tak ada masalah. Tapi yang penting ilmu tu cikgu tahu TP1 ni dia sekadar tahu, TP2 dia faham, TP3 dia boleh buat. Cikgu kaitkan pula dengan DSKP subjek cikgu. Mesti ada berkaitan. Okey cikgu? Okey, soalan lain kalau tak ada? Kalau tak ada, saya serahkan kepada pengacara majlis. Okey, cikgu-cikgu tak ada nak tanya soalan lagi ke? Okey, tak ada dah. Okey. Baik, terima kasih Encik Muhammad Asri bin Ayub. Okey, pegawai SIC PBD Kelang kerana sudi memberikan bimbingan kepada kami tentang pelaksanaan PBD dalam PDPR. Okey, syabas cikgu-cikgu atas kesabaran dan perhatian yang diberikan sepanjang slot ladap kali ini. Mudah-mudahan kita semua beroleh manfaat yang melimpah ruah. Okey, jadi sekian kita tamatkan program ladap kita ya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu, terima kasih cikgu. Bawa batu mata indah menawan, ditata belian batu bermutu, ilmu dikongsi mencari kecemerlangan. Moga bermanfaat menjana ilmu. Saya mohon mengundur diri. Terima kasih. Terlebih kurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan kalau apa ada kekurangan, saya mohon maaf. Yang baik tu datang dari Allah SWT. Yang lemah tu dah pasti dari kelemahan diri sendiri. Mudah-mudahan ilmu yang sampai ni walaupun mungkin tidak banyak manfaatnya, tapi saya harap sekurang-kurangnya dapat jadikan panduan untuk cikgu menggerakkan PPD di sekolah ini. Terima kasih pada Puan Guru Besar, pada pentadbir. Mudah-mudahan konsep ilmu kita hari ini mendatangkan sedikit kebaikan kepada semua guru yang ada. Terima kasih dah Kadi. Panjang umur kita lagi. Assalamualaikum. Saya mohon untuk mengundur diri. Terima kasih. Nombor telefon. Sedap Nombor pagi. telefon saya minta dengan pentadbir ada. Okey.